بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Alhamdulillah. Pertama kali kita ucap syukur, terima kasih di atas limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang semesti dan wajib lazim atas kita, khususnya kita umat Islam lagi yang beriman, kerana semenjak daripada lahir kita ke alam dunia ini adalah nikmat yang terbesar yang kita diberi oleh Allah, dan masih lagi nikmat itu berpanjangan dengan kita juga. Semoga nikmat itu akan berterusan sehingga kita mati di atasnya, iaitulah nikmat kalimah thayyibah ataupun dengan kata lain kalimah tauhid, yakni i'tikad dan berpegang kita dengan secara simpul, dengan secara putus, iaitu kita berpegang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbil Alamin. Dan lazim daripada situ juga kita mengakui bahawa semua nabi-nabi, semua rasul-rasul ialah utus segala utusan dan segala pilihan bagi Allah yang dikatakan asfiyahillah. Maka di semua nabi-nabi dan rasul itu sebagai penghulu yang paling utama Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah penghulu bagi segala nabi-nabi, penghulu bagi segala rasul-rasul, sehingga dia mengakui dengan disuruhi diwahyu oleh Allah dengan ucapannya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia mengagakkan bahawa dia kata aku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akulah penghulu, pemimpin bagi anak cucu Adam semua. Bila tu tepat nyatanya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lalu ulama buat soalan, kerana apakah Nabi nas di atas hari kiamat sedangkan dia penghulu bagi segala rasul semenjak di dunia lagi? Maka dijawabnya, kerana dinaskan pada hari kiamat, kerana hari kiamatlah nyata kepada semua orang yang engkar tak percaya ke dia Nabi pun hari itu nyata semua yaum rabbih pada hari itu. Adapun di dalam dunia ini bagi orang kufur tak percaya ataupun setengah-setengah orang percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sungguh, Rasul sungguh, tapi hanya untuk orang Arab saja. Tu setengah percaya begitu. Dia mengaku bahawa Muhammad Nabi sungguh, Rasul sungguh, tapi untuk orang Arab saja, bukan menyeluruh. Tapi tak, Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ayat lain, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Semua itu iaitu nak menolakkan pegangan setengah-setengah orang betul pada bumi, silap di hujung. Mana tentang mengaku kata Muhammad Nabi sungguh, Rasul sungguh, itu betul, tapi yang salah betul hanya untuk orang Arab, itu salah. Adapun kita orang mukmin, senantiasa kita berpegang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dan nabi bagi seluruh alam. Tak gitu. Maka kepercayaan kita itu betul dengan apa, dengan khabar Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Alhamdulillah. Jadi sebelum pada kita nak meneruskan di dalam majlis kita di hari ini, lebih dahulu kita ingin memberitahu ataupun menjelaskan serba sedikit. Jadi setelah kita pindah balik mari ke sini selama lebih kurang 7 tahun lebih kurang, tak ada lagi lah majlis yang kita buat, yakni cara bentuk pengajaran secara mingguan tidak ada lagi. Cuma masa tu sebentar tu ada waktu malam. Tapi oleh kerana keadaan tak berapa sihat, tak berapa tenang, memandai pada keselamatan, maka lebih baiknya diberhentikan dulu buat sementara. Setelah berhenti itu lama-kelamaan dalam cadangan nak mengadakan majlis pengajian secara mingguan tu pada siang hari. Maka belum diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beberapa lama dan rindu dan kitanya serta istikharah dengan Allah Subhanahu wa taala minta tolong tunjuk, maka alhamdulillah lahirlah, marilah satu capakkan bahawa akan buka majlis pengajian hak secara mingguan di tempat sendiri, iaitu pada setiap kali hari Ahad. Setelah pagi kita pergi ke jalan, di sana sampai pukul 12 lebih kurang, maka balik ke sini kita letaklah masa lebih kurang pukul 2 ataupun 15 minit, memandai pada orang jauh-jauh. Tu hak yang mengikut bagaimana hak yang kita akan nak terus majlis pengajian. Tetapi di hari ini, sebagai kita ambil tafaul sempurna dengan 12 hari Rabiul Awal, kita ambil tafaul dengan hari itu. Kerana kita mengikut kaum Asyharil Aqwal, kaum yang paling masyhur, kaum yang masyhur bahawa perselisihan di antara ulama radhiyallahu taala anhum tahun manakah dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan manakah juga dilahirnya,
Dan yang ketiga, hari apakah dilahirkan. Dan yang keempat, masa manakah dilahirnya. Jadi tak kala itu bila kita murajaah kitab-kitab ulama radhiyallahu taala anhum, yang hubung kait dengan kitab sirah, kitab sejarah. Nah, dan juga hubung kait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan peranakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjatuhnya di sisi kaum yang masyhur iaitulah pada tahun dikenali dengan tahun dia panggil kata tahun sanatul fil, tahun gajah. Apa dimaksudkan tahun gajah kita akan hurai sekali ini. Dan juga pada bulan kaum masyhurnya bulan Rabiul Awal. Dan sebuah harinya pula di sisi kaum masyhur 12 hari Rabiul Awal. Tetapi masa yang kita nak beti nak lik tak ada arah, terjatuh hari Isnin, Yaumal Isnin. Ketika orang tanya, "Ya Rasulullah, kami nak puasa hari Isnin, bagaimana?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Itulah dia hari dilahirkan, diberanakkan daku padanya. Mana ibuku beranak ke aku hari Isnin lah. Dan dalam sejarah juga menyatakan kelahiran Nabi pada hari Isnin, juga dia hijrah keluar daripada Mekah pun hari Isnin, dan juga dia masuk ke kota Madinah pun hari Isnin. Jadi oleh yang demikian, kita nak cari hipung antara Isnin dengan 12 tu payah nak bertemu. Cuma dekat-dekat aja. Kalau kita kata hisap hari ni hari 12 bermakna hari kemarin lah hari sebelah. Tapi kena hari Isnin. Tapi dengan cara kebetulan juga kemarin tak ada satu upacara, ada satu kemasyhuran, lalu dipilihkan hari Isnin, hari upacara kemarin, maka hari inilah kita ambil hari 12. Itulah yang sengaja mula buka majlis pada hari Selasa tu. Nak ambil tafa'u dengan 12 hari bulan umpama bulan Rabiul Awal, iaitu bulan dan bilangan hari peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai mengingatkan sejarah. Pembukaan kita nak ambil tafa'ul dengan hak tu lah, sengaja dimulakan pada hari ini. Tetapi majlis kita nak terus mengajar tu ialah ditetapkan pada hari Ahad. Ditetapkan pada hari Ahad selepas zuhur jam 2 lebih kurang. Bagi siapa yang ada peluang untuk nak buat hubungan, bolehlah. InsyaAllah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu hari ini munasabah dengan hari yang kita mula buat pembukaan juga. Hari ini kita tidak nak bercakap dalam media lain, hanya nak bercakap dalam tajuknya hubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu orang kita ni camping bahana. Sebut kata masuk bulan Rabiul Awal ini selalu umat Islam kebanyakan, bukan semua, buat mengadakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dilarang pun tak lekat juga. Walau larang setara mana pun, gunakan kalimah bid'ah mana sekalipun, hingga menyatakan haram setara mana sekalipun, nyekaca juga. Inilah. Jadi kadang-kadang kita kaca ni mari dengan nafsu kehangatan. Wahubak toleh sangat. Ada juga belah tu. Maka hak tu orang panggil arum kita. Jadi oleh kerana orang larang bahasa gapo rasanya mari arum satu perkara yang tak comel kadang-kadang. Maka oleh yang demikian, baiklah dah kita capek nak buat sangat. Orang larang pun kita tak berhenti. Bahkan orang larang di awal mulut selalu dah buat mulut. Tak di awal. Kalau dulu di awal jarang-jarang, mari di akhir-akhir nu baru tak ada. Dekat-dekat nak habis bulan tu kok tak ada. 4, 5, 6, 7, 8 sehari sepak macam mana itu dah. Tapi dia hari ni dari awal.
Jadi bila memandai keadaan sebegitu, nah, maka lebih baik kita mari buat secara tahu supaya amalan kita diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita pergi dengan hatinya suci, dengan pergi dengan cerah nur. Nah, sebab kita buat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tekanan buat tu apa dia? Seronok dan suka. Hingga siapa bulan ni setengah-setengah orang Islam kita tak tahu nak panggil bulan apa. Nama apa bulan dalam Islam kita? Tak tahu, dok makruh dengan bulan Maulud. Tu dia adik. Maka dengan itu marilah kita pergi dalam bentuk ilmu supaya kita buat apa-apa tu pergi dengan tahu, pergi dengan cerah, semoga pergi dengan ikhlas kita, dengan suka dan seronok betul-betul kita nak buat. Kadang-kadang kita buat dengan lawan buat dah. Tak leh sangat pun nak buat. Kadang-kadang kita dengan biasa buat dah. Bulan ni orang tua lagi biasa dok buat. Kadang-kadang setengah orang tua tu pesan-pesan lah. Aku tak biasa tinggal buat mulut jatuh kemu ni, dia tu hari rezeki jangan tinggal. Kadang-kadang dia pesan gitu yang cara hukum setara mana kita pun tak tahu juga. Dok buat-buat kadang-kadang tanya masalah lah mana dok buat-buat mulut. Aku pun tak tahu dah mau dok buat-buat. Dok tahu tu je baru. Maka lebih baiklah kita capai buat dah. Marilah kita buat mengikut ilmu. Kerana al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu, pengetahuan, tahu itu ini, itu adalah imam. Nabi SAW banding ilmu dengan amal ibarat supaya kita semaya jemaah. Nah, sebut kata semaya jemaah, walau makmum beratus ribu sekalipun seorang je imam, maka semua ratus dan ribu diikat semaya kita dengan semaya dia. Tamat hak kita dengan dia, dengan niatnya Allahu Akbar, aku semaya fardu zuhur makmum. Tamat dah tu. Balik kawannya aku semaya fardu zuhur imam, ikat. Itu panggil jamaah. Maka hukumnya sakut dengan kita. Kalau tak bersabit dengan kita semayang jemaah, ikut kita nak rokok masa mana, nak bangun masa mana, nak cepat cara kita, nak lambat, nak slow, tu di kita. Seolah steering di kita. Tapi bila kita berjamaah, ikut pergi buat rekeh dengan seorang imam, tak boleh lah kita nak potong pergi dulu, kau nak bakit dulu, kau nak cara kita, tak boleh lah. Nanti turut imam. Lepas tu syarat tu tekan balik imam, lalu tu kena beri nyaring sikit. Allahu Akbar, kan orang nak turut lek belakang. Sami Allahu liman hamidah, orang nak turut bangun lek belakang. Jadi hukum pun turut mari hak lain pada semaya sorang-sorang. Dia semaya jemaah dihukum tambah di atas semaya sorang banyak pula. Demikianlah kita reti bab jemaah lebih kurang, kerana kita selalu duk biasa jemaah. Maka mari berkecek di medan ilmu dengan amal. Nabi banding kalau jemaah ke ilmu menepati itu imam, amal itu menepati makmum. Artinya ilmu sebagai ikutan, amal sebagai yang ikut. Tak dapat tidak kita nak buat, kena turut imam. Tak boleh nak potong pada imam. Sehingga kalau kita potong pada imam, ada hadis takhwif mari. Tak kalau ada orang rokok dulu pada imam, hak pastinya akad dulu pada imam. Tu imam tak akad lagi, kepala dia akad dah. Nabi kata ingat aku bimbang, takut kepala hak orang yang mengakad dulu pada imam, takut Allah Taala menjadikan kepala tu jadi hemah. Takut kepala tu jadi hemah. Mana duk jenguk dia dulu tak ada imam akad, dia akad dah. Kalau pergi silap lah mana duk suka kata tu imam akad dah, ataupun bunyi satu orang takbir Allahu Akbar, kita pun silap faham dak kata-kata imam akad. Tu masalah silap, masalah sengaja. Jadi nak ayat kata bila kita masuk dalam berjemaah, mestilah jangan kita potong imam, mana kena turut tak imam. Demikian Nabi banding ilmu dengan amal, menepati imam, amal menepati makmum. Jangan lakoh pada ilmu, jangan potong lah. Jadi kalau kita buat turut arum, bermakna kita tak tahu buat turut arum. Cuma boleh duduk dah dalam mempertahankan sementara. Aku duk biasa buat. Pas biasa buat, bukan dia tiru orang tak erti.
Tak gitu kan? Buat-buat pun turut orang pandai juga, tapi dengan cara alasan, secara apa, secara detail kata apa kata ni. Nah, itu kita tak pandai, kita orang awal. Tapi kita dah buat juga kerana orang yang ajar kita adalah orang-orang yang tahu dalam medan ni. Lalu tu kita buat. Pakai dah kita, dan kita buat sudah jadi wirid. Bila amalan sudah jadi berpanjangnya, ya kita nak berhenti tu berasa sayang. Tengok wirid seperti tu juga. Kita lepas maya biasa wirid. Sekali pun tekah gaduh lorak kau bangun pergi pun mulut tu dak wirid juga. Kalau ada orang lari, "Hei, tak ada wirid, Nabi tak ada wirid boh," kata gitu. Saya itu nak berhenti, nak bercerah juga. Kalau dak pun nak dak pun bercerah juga. Bila kita tanya orang pandai, sunat ni kata, boleh. Kita dah bawa dah lah bawa. Ni lah orang main lari tak kena dia bergadah dah. Nah, walaupun dia ada jalan tapi dia royak tak kena dia bergadah. Demikianlah apa saja amalan kita dak buat. Pahula kita tumpu kepada satu hadis, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ini menggalak. Mana sekasih-kasih amal kepada Allah antara lain iaitu amal yang berpanjang, berkekalan, buat seumur. Wa in qalla, walaupun sikit-sikit sekali pun tak apa. Pas kita buat pada ngarai kita berasa nak syukur nikmat Allah Taala masuk bulan ni, ingatlah. Pas cuba kita tidak adakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sibuk dengan kerja ni tak ada nak ingat bulan apa. Tak ada kan? Bulan Maulud apa duk bunyi selawat Maulud dah kahwin. Bunyi mari kita paling kurang menyedahkan. Nah, supaya juga syarak menyarakkan kita dengan bang. Bila bunyi bang kita tengah duk kerja galik, duk berkecek, duk buang dengan saya bunyi bang. Zuhur dah weh. Jadi tersedak. Kalau kita habis tak tinggal jemaah tu kan? Cepat kalau kita kau sambung semula maya dulu. Jadi orang panggil di antara bang ni mentambih jaga orang. Sebab tu kelebihan orang bang sangat tu maksud dalam kata mana? Setiap dia bang, suara dia pergi, dia dengar ke sana kau apa jenis saksi bang. Ayat kelebihan orang bang. Sebab apa? Walaupun orang tak mari pun menyedar. Zuhur dah weh. Apa dah weh? Tu di antara lain. Demikian juga bila bunyi laungan salawat madaih yang berlaku, maulud weh. Bulan maulud. Yang mari paling kuat tu ingatkan. Sebab itu banyaklah arif-arif perkara-perkara yang lahir dengan sebab itu banyak. Dan insya-Allah kalau dah cepat masa, kalau tak cepat hari ni pun kita sambung kita terus-menerus dalam majlis pengajian kita. Karena kita nak ambil reti dalam masalah amal kita dah buat mari kita. Aqwalul ulama banyak sekali hubung kait dia berkaitan dengan masalah ni. Nah, dan kadang-kadang kita terperanjat dalam amalan Maulidin Nabi ni sebab apa? Sebab kata-kata yang memberi alasan-alasan yang balik halal balik hasekat balik tu banyak. Dan kita tak dengar alasan balik kok yang menggalakkan buat. Tak gitu kan? Jadi ini kita memandang pada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada penentangan, bila ada tanaqud, perlawanan dalam masalah yang panggil khilaf dalam masalah, itu satu rahmat bagi kita untuk dapat dia panggil kata buat dapat keterangan di dalam masalah dia panggil. Maka itulah yang sengaja kita pilih ambil pada bulan ni dan apa dia ni hari 12 itu je di antara lain sebab-sebabnya. Kemudian sebelum daripada tu kita mari dulu reti dia panggil lafaz kita sebut-sebut. Dia panggil kalimah yang masyhur di atas lidah orang awam tetapi terkadang kita tak faham maknanya. Kuamai dia tu terkadang kita tak faham tapi benda tu dah masyhur di lidah. Tengok apa itu kalimah masyhur ke apa? Bulan ni panggil bulan apa? Panggil secara Melayu, panggil secara kapur bulan Mu'lu. Yang mai ikut mana dah kalimah tu? Bulan Mu'lu. Mu' tu punya sepuluh mu' Melayu. Kita kan? Walhal kalau kita rajak klik supaya kita nak apa dia? Nak menyuci dan nak mengerti klik kalimah kita dah sebut. Asal dia mari daripada kalimah Arab Maulud. Orang mengaji kalimah nak tasrih nak apa dah itu kan? Walada yalidu. Orang mengaji surah. Walada yalidu lidatan wa wiladatan.
wa iladatan wa maulidan. Maka maulid juga ada orang panggil. Terkadang kalimah sia dia tulis ngan maulid. Dia jarang tulis ngan maulud. Tak itu kan? Kalimah sia dia banyak guna ngan maulid. Maka dalam kalimah Arab juga orang mengaji dipanggil masdar. Walada yalidu lidatan. Satu ni cara dengar lidah. Buat lidah tak faham. Kalau tak buat lidah, gapo buat lidah. Buat lidah tak erti lagi tak ada. Buat wiladah orang tak kecek. Iladah orang kita tak kecek. Buat maulid itu guna kalimah sia banyak guna. Melayu jarang guna juga buat maulid. Banyak orang Melayu kita maulud. Hak tu ada buat maulud. Tapi kalau kita mengaji di segi kalimah maulud, dia panggil kalimah isim maf'ul. Maulid itu kalimah masdar atau dia panggil isim fa'il, apa nama isim makan ataupun diartikan dengan isim zaman. Bila kita melayukan maulid boleh diterjemah dengan masa lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa mana lahir dia? Masa mana lahir dia? Nanti panggil maulid isim zaman. Tu duk khilaf ulama. Banyakkan ulama istinbat daripada hadis kita waktu tadi, iaitu ketika orang tanya, ya Rasulullah, kami nak puasa hari Isnin, dia kata zaka yaumu wulidtu fi. Itulah dia, yakni hari Isnin itulah hari yang dilahirkan daku padanya. Maka ulama istinbat daripada hadis itu menunjukkan bahawa masa diberanakkan Nabi itu siang hari. Sahabat dia ambil ni yaumu wulidtu fi. Maka orang mengaji di segi lugah yaum hari. Hari-hari ni apa hari? Iaitu ibarat daripada masa yang mula daripada terbit matahari. Itu di segi logat. Tapi kalau segi hukum syarak mula daripada terbit fajar, yakni subuh. Katakan subuh hari ni pukul berapa? Misal atas subuh pukul 5. Pai masuk pukul 5 fajar, bai subuh tu masuk siang hari. Walau tak cerah lagi. Di segi syarak siang hari mula di situ. Ada pada segi logat mula diterbit matahari, dia tulis kata syuruk. Dalam takwim dia kata subuh pukul 5 misalnya lah. Pukul 6.30 syuruk, yakni terbit matahari nampak juring. Tu mula hari situ. Daripada terbit matahari hingga ke raib tu hari. Daripada raib hingga ke terbit matahari tu malam. Tetapi syarak kita tak disyarak mula di subuh di fajar tu panggil hari situ. Kemudian ihtimal beranakkan Nabi masa mana? Daripada hadis tu menunjukkan beranak waktu siang bukan malam. Tu ulama ambil daripada zaka yaumu wulidtu fi. Malam ke siang beranak Nabi. Maka kita nak jawab atas tu iaitu ulama pendapat kata beranak siang hari. Siang tu masa mana? Masa cerah ke masa mana? Kalau kita kata atas kata siang pada logat bermakna mula daripada pagi lepas pada terbit matahari. Tapi kata tengah dinai hari, agak tak ada apa boleh hipo atas kawan kata siang hari mula daripada subuh, masihlah hari lagi. Tu masa dia. Masa beranak. Adapun hari dalam minggu ialah hari Isnin. Tu sampai ittifaq ulama lah kata hari Isnin. Manakala bulan kaum masyhur kata Rabiul Awal, tapi ada juga kaum mengatakan bulan Safar pun ada. Ada juga kaum kata Rabiul Akhir pun ada. Ada juga kaum mengatakan bulan Rajab pun ada. Ada juga kaum mengatakan bulan Ramadan pun ada. Tapi hak tu kita tahu sebagai ilmiah, sebagai kata khilaf, tetapi hak masyhur dak bawa lah. Inilah bulan Rabiul Awal. Kemudian itulah kita nak reti dengan kalimah maulid. Maulid boleh pakai 3 makna, 3 pengertian. Orang mengaji kalimah sakni, riwayat sakni maulid dengan pakai makna ia panggil isim zaman. Masa lahir Nabi. Dia pakai makna lah tu. Yang kedua maulid sakni juga dipakai makna isim makan. Dia panggil tempat. Tempat beranak dia di mana? Ni maklum di Mekah
Dan siapa hari ni tempat maulud Nabi situlah. Siapa ada katanya dia mau nak pongoh, nak gapo tak boleh nak pongoh tu tak izin. Siapa hari ni pergi ke Mekah makruf lah tu duk ikut tu rumah pak beranak Nabi tu, rumah pak beranak Nabi. Jadi balik kerja nak buat gapo tak boleh. Lalu tu dibina ke letak dengan siapa buat maktabah kat di situ. Itu tu dipanggil maulid dengan makna tempat. Tempat beranak dia situ. Orang pergi ke Mekah ajak kita tengok mana tempat beranak Nabi. Ni, dia mau kita tunjuklah. Ajak orang tahu mana guna kita tengok tempat beranak Nabi. Kita tengok ni tempat dia. Tu maulid juga makna tempat. Tempat beranak ke dia. Dan so lagi maulid pakai makna beranak. Diri beranak dia panggil makna masdar. Beranak ataupun dengan kata lain lahir. Tiga-tiga tu dia. Maka sekarang itu asal makna pada segi luar. Tapi sekarang orang kita ambil nama maulid saat ni tu dia letak atas pekerjaan. Sampai panggil ngan maulid. Lima dia. Kita kata buat maulid. Atau orang pandang kelima, nanti gunalah tu buat maulid. Kalau nak kata turut tu. Mana kata maulid sekarang sudah diletak atas pasal makna pekerjaan. Dengan buat jamuan ala qadah, panggil orang beripung, bacakan sedikit daripada ayat Al-Quran, zikir-zikir la ilaha illallah dan sebagainya, selawat-selawat. Ada pula baca sejarah tu ada baca. Tapi orang kita sini dia ambil kitab Al-Barzanji, itu kitab sejarah. Ia dibuat oleh Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dia buat kitab cakap sejarah daripada royak keturunan dia hingga siapa lahir dia, siapa ke perjalanan tu hal letak Nabi, gapo rasul, siapa berlaku tu, akhir royak perangai-perangai dia. Tapi orang kita tu baca beberapa saja, lepas tu lakah meja akhir sekali. Kok tengah tak ada royak lah kehidupan dia, gapo-gapo banyak lagi lah sejarah kok celah tu. Moga kitabnya besar juga. Tu mana ambil. Tetapi kebanyakan dunia Arab banyak ke baca penama ni selawat, Busiri dan lain-lain lagi. Kalau tengok di tempat luar-luar negeri macam dari Suriah, hebat lagi dia membuat mulut sampai dia hadiri segala ulama-ulama. Hadir. Buat dalam masjid jamek beribu-ribu hadirin yang hadir ni kalau bulan ni hebat sekali. Siapa dia tubik sekelah, malam ni di jamek mana? Di masjid mana? Arak dengan kereta kat dalam bandar tu tempat sekelah supaya orang kita dak arak gambar-gambar ni lah. Gambar nak pilih boh di kereta tutup ke kereta kain dan sebagainya dia. Tepat di kereta arak tu dia. Maka di sana kalau bulan Maulidin Nabi belah tu. Jadi kebetulan Allah izin pergi ziarah di sana, boleh tengok betul lagi dah bulan Maulud. Tapi Maulud tempat dia hebat lagi, dia ada dengan reban. Bano kita panggil bano. Dia ada munsyid tukar-tukar syair dia tu yang sedap-sedap lah. Tu dia dihadiri oleh segala para ulama dan dia ada memperbaikan masalah tu banyak dalam sedekah dalam gapo tu besar cara besar-besar serenok malam di sini malam tak di situ. Tu dia nak ayat tak hebat. Tempat kita ni sekadar cara kampung tapi duk hidup orang panggil duk hidup buat mulutnya dek. Itulah. Itu kita pengertian perkataan maulid. Maka kita sini tak guna kalimah maulid, mari sang guna kalimah maulud. Maulud orang mengaji dia panggil isim maf'ul daripada walada yalidul lidatan maulid ni dikenyak sikit lagi walidun isim maf'ul dipanggil mauludun. Maka kita panggil turut pelat Melayu maulud. Itu kan? Tukar adalah sebenarnya maulud. Maulud. Manakala maulud ni arti berapa pada asal? Pada asalnya maulud ni kena ke Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, maknanya yang dilahir sama itu. Ibu dia Aminah tu walid ataupun walidah yang memberanak ke Nabi. Manakala Nabi maulud. Tu ya asalnya. Tapi supaya kata saat ni juga asal kalimah maulud ni kena ke Nabi yang dilahir, yang diberanak oleh ibunya. Kemudian kita ambil kalimah maulud tu mai pakai makna buat macam tadi.
Panggil beripung, ada selawat, ada baca qisah, baca Quran. Panggil kata buat maulud. Sekarang maulud baik, maulid baik dipakai makna perbuatan amalan tertentu. Sekarang berlaku. Tapi asal kalimah itulah. Nah, itu di antara dia. Kemudian selepas pada tu, jadi ulama pula bincang. Ulama mari bincang, ulama mari bicara. Perbuatan dan pekerjaan macam tu, macam kita dah buat sini dan lain-lain lah, serata-rata dah buat tu di negara Islam, sama ada kecil, betul besar, betul kecil ada kira lah. Kita kampung buat rumah ke rumah. Kalau kita kata tempat kita kalau buat cara besar sikit, buat di masjid. Hipung semua bersetuju ahli kampung tu buat di masjid. Tu cara besar, cara ramah sikit. Kalau hak buat masing-masing rumah ke rumah. Tu dia. Kemudian kalau pangkat orang lebih lagi, pangkat pemimpin lagi, dia buat cara besar-besar di tengah medan satu padan serah ke anak rakyat jelata tu, itu cara besar. Itu saja. Jadi benda ni berlaku saat ni tu, ulama dia kerja, dia panggil tanggungjawab dan kewajipan selaku orang mengikut ilmu Allah Ta'ala. Dia mesti bicara bila benda tu berlaku. Dia tak boleh berdiam diri. Ini kewajipan dia. Sebab hawadis dia berlaku seumur. Cuba kita tengok zaman kita. Kita umur berapa daripada nung siapa kita kenal, pandai mari dengan siapa hari ni. Berapa perubahan dia berlaku. Hak tidak berlaku zaman kita muda, mai berlaku masa tua. Tak gitu kan? Tak berlaku di masa beberapa tahun, mai berlaku di kedia-kedia. Jadi di situlah lahir satu kemiskinan. Boleh ke tidak dalam agama? Boleh ke tidak dalam agama? Terkadang lapar yang sebut tu serupa, tapi rupa benda amalan dia buat saja teralih. Dia berubah mengikut keadaan masa. Supaya kita misal ni pula ni. Kalau dulu cara mengajar beroyak dengan tak ada mikrofon, dengan tak ada suara pembesar dari mulut ke telinga. Tapi bila lahir benda ni, maslahat mengikut sesuai dengan masa. Tak ada apa guna. Kalau nak katakanlah perkara ini bid'ah, ya. Tetapi ada kehalangan dengan agama? Tak ada halangan. Timur pula dah cara tali kaset. Takah. Lah ni timur pula dah cara tali CD. Timur pula dah cara video. Jadi timur semua. Lalu kita pun berfikir, boleh ke tak dalam agama? Kalau dulu tak ada radio, tubik radio. Alah mana? Dia dengar suara saja, tubik televisi terletak. Apa pula dah? Timur kom tak kom pula dah. Internet tak internet. Ini pada kena bincang semua. Boleh ke tidak dalam agama? Ya dua tu. Boleh tak boleh. Ikut apa yang benda berlaku. Boleh tak boleh. Maka di sini kerja para ulama, dia kena kaji, dia kena istinbat daripada hadis, daripada Al-Quran, daripada ibarat ulama mutaqaddimin. Ulama ke dia kena tengok ibarat ulama mutaqaddimin belah mana dia mau dok bincang masalah. Kalau gitu benda ni tak ada di zaman ni, memang tak berkecek lah masalah ni. Sebab masa tu benda tak ada. Mari berlaku di tahun kemudian kena berkecek. Hak dok buat belah ni masuk dalam ayat mana, masuk dalam hadis mana, dengan bentuk nah ke, bentuk umum ke, bentuk macam mana ke. Silik tengok. Tu kerja para ulama radhiyallahu taala anhu. Itulah yang menjadi kita orang bawah nak buat apa-apa tu kena turut situ. Tiba-tiba dia mau main kerak. Ulama tak boleh turut. Ayatnya kerak situ. Pas bila ulama tak boleh turut, nak tahu mari di mana kita. Moga ilmu duduk di situ. Kita pergi kerak tak boleh turut orang tu, nak turut siapa? Kita tak ada barang. Masalah mana? Kedai besar duduk situ. Jual barang ada cukup lekat masalah. Orang main kerak, jangan beli kedai tu. Nak beli mana kita? Barang dalam kedai dia. Kita hanya ada duit boleh beli lah, tapi memang tak boleh beli. Tak nak cari mana? Susahlah kita. Bahkan segala kedai hak barang yang ada dekat jangan beli belaka. Pasal nak agu mana? Tentu dah barang ni tak ada tempat kita. Nak makan, nak minum, benda tak, tapi nak ambil tak boleh. Inilah
yang perlu kita fikir. Nah, kadang-kadang menjadi kelam kabut, kadang-kadang menjadi orang apa yang kata rusak dalam fikiran orang awam khususnya. Bagi orang tahu tak apalah. Sebab tu ini campinglah dalam kita buat sesuatu perkara. Sudah menjadi apa yang kata tabiat dah kita ni buat. Lalu tu kita ambil erti dalam medan ni. Lalu tu lah ulama radhiyallahu taala anhum pakak kata dari semasa zaman ke zaman hak selepas pada berlaku ni tu, pakak kata, pakak wayak, pakak waktu baiklah roh marilah. Untuk apa ni nak jaga orang-orang kemudian. Sekadar buat kecil-kecil dia tak kalut lagi ulama. Bawa mari hak siapa masa Raja Al-Malik Muzaffar tu dia besar muka dia raja, dia buat siapa beratus-ratus ribu masuk pinggir jamuan anak rakyat. Gepor sedunia terkenal. Maka ulama tak boleh berdiam diri, kena menyata buat macam ni. Sebab apa kalau buat lagu ni tak boleh, orang lain tertiru-tiru, siapa yang bertanggungjawab? Orang alim pakak duk dia. Orang lain, orang alim pakak tak bercara. Tak boleh. Dia kena bercara, turut tak turut tu bukan kerja dia. Kerja ulama mesti menyatakan masalah ni boleh jalan begini, masalah ni tak boleh jalan begini. Dia kena sibar, dia kena beritahu. Dalam keadaan dia menyata dah dan mau tak buat juga, itu tak ada taksir atas dia. Supaya Nabi kerja dia tu letak, dia kena menyapa, dia kena royak pegang yang belah ni, royak menyapa tauhid ke apa. Soal dia mau tak turut juga, tak ada kena tanya atas dia. La tusalu an ashabil jahim wala tusalu an ashabil jahim. Hai Muhammad, kamu tak ada kena tanya akhirat esok. Bapa umat masuk neraka? Bapa kaum masuk neraka? Bapa? Orang tak tanya Nabi. Sebab orang tanya Nabi, mu nyapa tak Muhammad? Nyapa. Mana dalilmu ni? Bapa orang tak wimeh, tak tanya dia, nak tanya nu bapa mu tak percaya. Rasul nyapa sungguh tak? Kali ini nak lolak kata dak, mana alasan? Sedekah saksi, mana saksi balik mu kata tak nyapa? Tak ada, tak boleh. Tu ya, demikianlah kerja ulama. Bila berlaku satu benda, mesti dia kena menyata, dia kena wayak mengikut ilmu dia. Bila wayak ini boleh, ini tak boleh, rupalah ni boleh, rupalah ni tak boleh, sudah menyata. Bila menyata sudah ada, balik masyarakat tak terima juga, tak turut juga, itu demo. Tak ada taksir atas dia. Sebab itulah hanya siapa ulama radhiyallahu taala, banyaklah orang-orang yang terkenal bercakap dalam medan buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah sapanya untuk kita nak buka ambil daripada kata-kata ulama bagi menjadi kemah teguh bagi kita. Kan hak mereka itu dia orang ahli sendiri dah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dapat kita mengadakan majlis yang seperti ini. Baiklah. Jadi Syekh Salihi rahimahullah ta'ala, dia seorang murid bagi Imam Sayuti rahimahullah ta'ala. Dia buatkan kitab dia tebalnya sampai 12 jilid. Tebal-tebal ni sampai 12. Maka dalam jilid yang pertama lagi bahasa tak silapnya, dia mari satu bab. Dia hipung kata ulama mutaqaddimi dulu pada dia tu, dia hipung buat satu bab. Sehingga dia mari dia kata al-babul tsalits asyara. Ni kita nak baca ulama dah lah. Bab yang ke-13 dia kata fi aqwalil ulama, pada nak sebutkan beberapa perkataan ulama. Sedangkan tuan tu ulama dah, tapi mana dia nak ambil ulama mutaqaddimi dulu pada dia. Dia ni orang kurun 10 dah ni, tapi dia nak nakal daripada ulama dulu pada dia lagi. Pada masalah apa tu? Fi amalil maulidis syarif, pada amalan buat maulid yang mulia. Wajtima'in nasi lahu, dan berhimpun segala manusia untuk maulidin Nabi tadi. Wa ma yuhmadu min zalika, dan nak menyata juga buat tak amalan yang dipuji pada syarak. Dan wa ma yuzammu, dan ada pula barang hak dicelanya. Arti perbuatan berhimpun ni kalau tak kena ke lagu, jatuh jalan dicela. Kalau kena lagu, jatuh jalan dipuji. Yakni kalau kena dengan cara dia, masuk dalam amalan tu dibaikkan. Kalau dia tak kena dengan cara dia, maka jatuh dalam amalan tu dikeji.
Sebab itulah kita tahu lebih kurang dia. Maka di sini dia nakal dulu qala al-hafiz. Ni puak al-hafiz, puak ahli hadis. Dia hafal ingat berpuluh-puluh ribu hadis nak panggil hafiz sore-sore ni. Abul Khair As-Sakhawi rahimahullahu taala di dalam kitab Petawa, dia buat kitab cakap petua masalah. Bila pah orang tanya satu masalah, dia petuanya begini. Maka kitab-kitab himpunan daripada petua-petua tu namanya Fatawa ataupun Fatawi. Dia kata di sana amalul maulidis syarifi lam yunqal an ahadin minas salafis salihi fil quruni thalathatil fadilah. Mana amalan macam ada buat beripung dengan ada ke macam tersebut tu, hanganya tak serupa tempat ni belah ni, kampung ni belah ni, negeri tu belah tu, negeri belah ni, tapi pada umum panggil buat maulud lah. Hanya rupa corak tak serupa. Nah, jadi dia katanya amalan macam ni lam yunqal, tidak dinakal, tidak ada royaktan katanya daripada seorang pun minas salafis salihi, dari orang-orang salaf salih radhiyallahu taala anhu. Mana orang salaf salih? Di dalam kurun yang 3. Maksud kurun yang 3 hak Nabi SAW kata khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, kurun pakai makna masa, dia banyak makna. Sebaik-baik masa aku ada. Masa aku ada. Lepas tu bila masa aku ada, mana orang hak ada dengan aku, beriman dengan aku, dia panggil sahabat. Maka kurun sahabat lebih kurang 120 tahun. Lepas pada Nabi mati SAW, nak habis buat lapis sahabat tu 120 tahun hijrah. Manakala kedia pada tu habis buat masa para sahabat, dia panggil ada orang hak tak ada dengan Nabi tapi ada dengan puak-puak sahabat, dia panggil kurun tabi'in, lebih kurang 80 tahun. Jadi campur dengan hak tak ni 200 tahun. Kedia pada tu pula orang hak tak ada dengan sahabat, ada dengan puak tabi'in, dia panggil tabi'in, lebih kurang 100 tahun pula. Jumlah ala lebih kurang iaitunya 300 tahun daripada hijrah, dia panggil 300 tahun. Masa tu orang panggil kurun salafis salih, kurun salaf panggil gitu dah. Maka di masa tu ulama kedia ni berkecek dah, kata nak nakal kata orang masa tu buat ke maulidin Nabi apa kita buat ni, ada buat ke tak? Dia kata tak ada nakal. Tak ada nakal maksud sini tak ada orang royak. Maka tak ada orang royak, tak boleh nak nafi kata tak ada tu tak boleh. Ini cara berkecek, dia cara faham berkecek dia panggil. Cara faham kecek faham. Bila royak tak ada orang royak kata orang masa tu buat maulidin Nabi. Kalau royak lagi tu kita nak ambil kata dalil itu tak leh. Tak, bukan dia dalil tu. Tak ada royak kata orang masa tu buat. Tak ada royak kata orang masa tu buat. Nak situ ya. Boleh tak leh tu bukan jadi hukum, bukan jadi dalil dak lagi. Ya tak ada. Lepas pada tu hanya kata Abul Khair As-Sakhawi wa innama hadatha ba'du. Hanya timbul cara amalil maulid syarif ni lepas pada itu ya. Lepas pada 300 tahun tu baru timbul buat. Dia kata. Lepas tu berapa timbul lepas tu tegak summa la zala ahlul islam fi sairil aqdari wal mudunil kibari yahtafiluna fi syahri maulidihi ayyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada itulah dia kata timbul buat. Lepas pada timbul buat tegak terus menerus tak ada berhenti-henti hingga siapa ke kita Puru 15 ni tengoknya siapa mari dia buat, tak ada berhenti-henti. Tapi cara betul buat tu tak semestilah. Tak serupa kita dah baca kitab, dia mau buat baca kitab lain, dia ada syair orang Arab ingat syair, buat syair sendiri ya. Supaya kita misal orang Jawa dikir kan, dia tak nak tidak tiru orang, dia bangun pak dia kata dengan lagu dia kan pandai tu hari lagu tu ke dia. Dia bukan nak tidur rekoh lebih dulu dak, dia bangun pak dia kata wi tajuk dia hari ni nak suruh ngarut buku ni, nak suruh bawa lagu ni, dia bangun pak perok dia kata dengan lagu kita sedap dengar pula orang lain. Dia di mari sendiri pandai dia tu. Ilmu yang ada di dia tu sebab macam tukar lagu, tukar karut tu kan. Dia panggil tukar karut, tak ada lah istilah kita panggil lah tu. Tak, dia bangun tu je dia kata dah. Perok-peroknya kukunya kan. Kena dia kata dah.
Maka orang Arab sendiri kadang dia tak ada baca orang dah pakai dia baca peruk dia syair mari berpatuh bukan dengan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpatung dengan puji agama, mengasyikkan rindu akhirat dan cara menyuci hati, mengingatkan Tuhan, takwa pada Allah. Dia kata. Tu kita ni tak pandai masa nak baca demo kita ni. Hanya ada juga orang Melayu kita sekarang sudah pun buat syair bahasa Melayu ke depan kata buat mulut Jawi lah ni. Itu baru timbul tu. Zaman dulu tak ada lagi mulut Jawi. Tak ada kan? Baru timbul pula dah. Boleh ke tak boleh? Bina tak anu. Kadang mau jumlah sosial, buat mulut sosial. Ada masalah nak bergerti daripada hak Arab tadi tu. Nak jadi reti pada orang awal ni apa? Orang pandai terjumuh bahasa Melayu. Ambil kitab sejarah terjumuh bahasa Melayu, ambil kitab tu baca. Tak ada apa. Ambil kitab kisah-kisah ambil baca. Tak ada apa. Tiba-tiba dia mau buat Melayu pula dah. Buat bentuk lagu syair pula dah. Tak ada masalah. Cuba tu. Dia kata benda dia timur mari. Maka tak ada jadi masalah betul timur, betul masalah kita bentanya hukum boleh ke tidak boleh. Lepas tu dia kata terus menerus dia buat ihtifal. Ihtifal ni terpanggil buat haflah, buat keramaian. Ada dia buat ialah dia ramai. Bila panggil orang kau banyak dia ramai. Tu istilah Melayu kata buat keramaian. Nampak tak? Maka keramaian ni macam-macam ramai. Kalau kita bahasa ahli mene ramai panggil mene. Supaya duk kijangan sesekangan gapongan tungan ni hak ngau setahun sekali dah. Buat keramaian. Apa keramaian? Ceng gapo mari. Panggil gapo mari. Panggil ngau ya kulit, panggil dengan mo yo menoro. Tu keramaian juga. Keramaian tu salah dalam agama. Tak gitu kan? Kita ni orang buat cara besar tu modal beratus-ratus ribu panggil di tengah medan yang luah panggil jepuk habis anak ayat tu baik mari pakat makan jamu lepas tu qasidah bernasib berlagu apa yang nak buat jangan menyalahi dengan syarak. Keramaian tu itu dia panggil yahtafilun. Tu buat keramaian. Tu dia yahtafilun dia panggil. Buat keramaian secara besar-besaran dia panggil buat ihtifal. Dia panggil. Lepas tu dia kata di dalam buat keramaian tu ada apa? Bi amalil walaimi, dengan buat ke walimah. Walimah kita panggil khenduri. Orang Melayu panggil khenduri. Buat jamu ada ala qadamu ada gapo we. Aku suka nak buat gapo we, aku nak buat manis we dek. Kawan kata aku nak menanok nak buat nasi minyak nak pergi. Siapa ada rezeki boleh makan. Ni kata aku nak buat wahulu dan sebagainya. Dia panggil buat kenduri ala qada dihipung. Lepas tu di dalam tu dia kata ada melengkapi apa? Bi'amalil walaimil badi'ati al-mustamilati 'alal umuril bahjati rafi'ah. Yang mengandungi melengkapi dalam tu kerjaan yang elok, yang bagus. Mana? Berikan kata-kata untuk beri nasihat supaya dengar mengajar, supaya dengar ceramah, supaya dengar apa tu? Orang panggil dalam kata ni dak beri nasihat, dak beri pengertian agama. Dak akid nak merajinkan kita dalam ibadat, nak menupulkan kita dari kuat pada dunia. Maka lagu tu dia panggil, itu dia panggil melengkapi alal umuril bahjah dia panggil. Comel. Sebab tu kita jangan ada campuran benar-benar tak comel dalam maulid Nabi. Kalau tidak masih lemah yuzammu bagi jadi celah pada syarak. Dapat setengah-setengah orang ke buat mulut, nama buat mulut bila buat bergaul lah. Tak tutup aurat, bergaul, tak ada duk bercara. Ni tak ada. Ni masih lemah yuzammu. Sebab tu kata kita kena jaga, buat pergaulan siapa mau macam-macam petanding dah gitu kan. Tu tak berapa nak itu sikit bimbang sikit takut nak gelik tu kok mayu zammu. Mayu. Ya kita nak ramai. Tarak ni pasal tak ramai lagi. Dah gitu kan. Itulah. Nanti kena jaga. Keramaian kita ni ialah tu. Sebab apa dia ni persaingan setan jadi nanti semua, nanti kelipan akhirat kita dah. Asal kita buat tu benda comel, ulama atau sekat ni comel. Tapi ya kita gapo-gapo kalau duduk sekat batas tak sedap nak takah sikit. Ya balik gitu. Sebab tu kita kena beringat benar-benar dan jaga benar-benar lah. Jadi
Di samping itu pula wa yatasaddaquna fi layalihi. Orang buat cara besar-besar tengah hari buat jamuan, malam pula ada bersedekah. Jadi waktu malamnya bi anwa'is sadaqat wa yuzhiruna surur, menzahir kesukaan. Tak kalau menzahir kesukaan tengok dia buat ke apa dia ni. Kadang-kadang buat pasal betul gubah, betul apa dia, macam-macam menaikkan mana-mana perhiasan macam-macam kan. Tengok kita buat mulut kata apa amba berdu gapo apa tu, apa ada hak tu waktu habis tengah-tengah orang kan. Dia panggil yuzhiruna surur, muzahir kesuka sepenuh. Wa yaziduna fil mabarrah, dan dia tambah kalau kata bulan lain buat tak apa tahu tu, tapi masuk bulan ni dia buat lebih pada bulan lain, tambah je lagi. Wa ya'tanuna bi qira'ati maulidihil karim. Pula adanya mengamati dengan membaca kisah, sengaja ambil kisah Nabi daripada keturunan Muhammad bin Abdullah hingga akhir. Mak dia beranak tak kanak beranak tak, macam-macam lah dia dak royak kata alamat nak lahir dia tak, dengan cara begitu benda luar biasa pelik-pelik, dia panggil irhas, tak panggil mukjizat lagi, panggil irhas. Banyak berlaku pelik-pelik. Siapa Aminah sendiri dak royak, dia kata ketika aku beranak dah, seolah-olah di atas supaya satu nur terbit daripada paratku, dia kata. Ni pun dengan hadis tu soalah juga. Ada juga orang dak tanya-tanya, molek juga boleh disebut hadis tu dah. Ada juga orang dak tanya Nabi mak dia beranak terbit kok mana Ada juga dia mau tanya, hawa Nabi ni masa tak teramak nak terbit kok jalan biasa. Ada juga dia mau nak tanya. Ada setengah-setengah dia mau begini, Nabi dia mata beranak terbit kok ni, kok lambung. Ada tu berikut telah husuk, ada juga demo kata. Apa tak tahulah. Kali tu bila ketemu hadis tu, ni Aminah royak. Aminah royak kata, semasa aku melahirkan anakku Muhammad ni, seolah-olah keluar daripada farakku satu nur, dia kata. Ni jelas kata beranak tu berikut biasa, berkata tu berikut husuk. Tak gitu kan? Beranak tu berikut husuk, apa mana beranak tu berikut husuk pula dah. Dia panggil menyalahi biasa. Tak ada kan? Jadi kita duduk sini. Jadi belum pada kita dapat hadis tu, ada orang tanya-tanya dah ni tu duduk lagu mana? Gini kita duduk ni sebut kata kelimah beranak ni ertinya tubik kok anak. Tubik kok jalan. Tapi di hari ni bila kata beranak tu ada tanya lagi. Beranak kok jalan ke beranak kok belah perut? Tak ada timbul pasal belah perutnya, nak tanya soal lagi. Walah kalau itlak kata beranak gak segera faham gak tu baik kau jalan lah. Tu bahasa dia beranak dah itu kan. Sama ada manusia binatang pun bahasa beranak tu baik kau jalan lah. Kalau kita Nabi Muhammad dia beranak dilahir oleh ibu, tak ada pernah tanya dah beranak kau anak tu. Malaikat ada hadis menyatakan aku hari tu dilahirkan aku tu baik kau usuk mak ku royak. Baru dulu. Kalau tak ada gitu kan duk tak asal. Tapi ada orang dah taklid kata beranak tu berikut tulis usul. Tak tu berikut jalan lagu mana tak tahulah. Boh kata, kita boh pula fardu kedai panggil dengan jalan ilmu. Kalau kedai kita dapat ti, ada lah orang ngerti. Hadis dia kena bahas pula dah. Hadis sahih tak sahih bahas pula situ. Tu nak jadi ke ilmu dia panggil. Dia patut wallahu alam lah. Maka bila kita dapat hadis nyatakan Aminah kata bila aku beranak ke Muhammad ni perkara luar biasa banyak, dia kata. Seolah-olah keluar nur daripada faradku. Menunjuk kata bahawa beranak tu baik kok jalan. Tu dia. Baik. Kemudian perbuatan macam tu dia panggil wa yadhharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amin. Jadi tu baik mari dia pun kata kurniaan yang amat besar. Lepas pada tu kita mari tengok. Ni apa nama nak baca ambil hukum apa nama lakah-lakah nah. Lepas tu ada setengah ulama pula dia katakan di antara lain siapa dia? Ni kita nak ambil perkataan Ibnu itu Abu Syamah. Abu Syamah ni salah seorang guru pada Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya Abu Syamah dia buat satu kitab, karangnya dia tak apa, kitab dia letak nama dah Al-Ba'ith. Kitab dia ni menekankan di atas ingkaril munkari wal hawadisi wal bidah. Kitab dia buat ni nak ekar benda baru berlaku, benda baru timbul dan nak ekar perkara-perkara bid'ah. Tu tajuk kitab dia letak nama lah tu Al-Ba'ith fi inkaril bid'ah wal hawadis. Nama dia penuh lah tu Al-Ba'ith
fi inkaril bid'ah wal hawadith. Tapi tak kali ada kecek dalam ekar masa dia pergi kecek pada masalah maulud. Kerana apa? Kerana masa hak Raja Malik Muzaffar buat tu orang masa dengan dia, semasa dengan dia. Sebab dia kata kerana sebelum pada dia nak pergi kecek hati dia mari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia nakal muka dia ke mazhab Syafi'i juga. Qala Rabi'u, anak murid Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-muhdatsatu minal umuri darban. Imam Syafi'i dia bahagi muhdatsatil umur, bahasa kita benda hak ia direkah. Benda rekah tu dia kata ada dua bagai. Imam Syafi'i dia bagi dua bagai. Yang pertama, ma uhditha mimma yukhalifu kitaban. Barang rekah hak muhdatsah tu dak panggil bid'ah di isi kita tu. Dia panggil bid'ah makruh di kita lah tu. Dia kata yang pertama barang yang mengada direkah hak dari menyalahi Quran. Au sunnatan, menyalahi hadis. Au atharan, menyalahi asar. Asar ni perkataan utamanya masuk perkataan sahabat, perkataan orang salah lah, dia panggil asar. Au ijma'an, ataupun menyalahi ijma' sekalian ulama. Dia bila tak sorah dalam Quran dan hadis, dia kena tengok puak ulama pakat kata Quran. Bila ulama pakat kata sekata je, dia panggil ijma', walaupun tak sorah dalam Quran dan hadis, hak tu dah jadi dalil bagi kita. Kemudian benda hak baru berlaku ni dia betul tengok dengan Quran menyalahi kedak. Dia betul tengok dengan hadis menyalahi kedak. Dia betul tengok dengan ijma' ataupun dengan kata-kata orang salah menyalahi kedak. Buh kata menyalahi, kalau menyalahi yang Syafi'i kata bahadhil bid'atu dhalalah. Itulah dia panggil rengkah sesat dalam agama. Tak boleh kita amal salah. Wasaniyatu yang kedua, ma uhditha min al-khair mimma la khilafa fihi liwahidin min hadha. Barang rekah juga, barang baru timbul ni. Maknanya masa nu tak ada. Mari di masa sahabat tak ada. Mari di masa tabi'in tak ada. Kedia pada ni katanya ada. Bahkan Imam Syafi'i dia orang masa salah lagi dah. Tapi dia kata masa dia dulu pada dia sikit, zaman sahabat, zaman tabi'in siapa ke dia, tak ada timbul apa lagi. Pas kali ni timbul ke dia masa kita ni hak tak ada zaman dulu, dia kata. Tengok, kalau tidak menyalahi dengan hak riwayat tadi, tak menyalahi dengan Quran, tak menyalahi dengan hadis, tak menyalahi dengan ijma', dengan asar, maka Imam Syafi'i kata fa hiya muhdatsatun ghairu mazmumah. Itu masuk dalam rengkah yang tidak dicela pada syarak. Rengkah tu rengkah tapi tidak dicela pada syarak. Tak salah. Wa qad qala Umar. Imam Syafi'i kata, dan sungguh Sayyidina Umar pernah kata, dia kata kenapa? Fi qiyam Ramadan, pada masalah duduk semaya tarawih. Imam apa dia ni? Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah, masa dia merintah 10 tahun lebih, 2 tahun di awal ni, masa tu tak ada apa berlaku lagi masa tu. Masa tarawih apa kita dak buat ni. Tarawih apa kita dak buat cara jemaah, cara tiap-tiap malam ni. Tiba-tiba masa dia jadi khalifah masuk 2 tahun lebih, dia jalan raung kok masjid malam-malam, jalan tengok orang duk semaya bucu 3 orang tu, seorang bucu ni rata-rata supaya kita duk semaya sunat Isyak lah bandingnya. Sudah semaya Isyak jemaah ke dah? Hak kelik tu kelik je. Sudah wirid berkurang kelik, sudah semaya kelik, hak duk berdoa, hak duk semaya sunat tapi masing-masing lah. Bucu tu ku, bucu ni masing-masing semaya. Begitulah keadaan masa zaman Abu Bakar jadi khalifah lah tu. Manakala masa Sayyidina Umar tengok gitu, dia mari satu pendapat dia, satu ijtihad dia. Dia kata aku nampak bagus comel kalau letak seorang imam, patut suruh hak ramai jemaah dengan seorang imam. Aku rasa comel pada duduk semai rata gitu. Tu ijtihad Umar lah. Lepas pada tu bila dia beri lagu tu, dia pun letaklah satu orang imam. Orang tabi'in jadi imam. Ka'ab
Ubay bin Ka'ab. Letak seorang tu jadi imam. Nah, lepas tu duk malam lain pula dia tubik mari tengok demo semaya lagu tu sungguh. Seorang semaya. Nah, lepas tu hak lagi pakak jemaah. Umar bawa dia tengok hak tu dia kata lalu, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah. Tengok Umar ni guna kalimah ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah. Maka daripada sinilah Imam Syafi'i ambil mari kata Umar hak datang pada hadis kata kullu bid'atin dalalah. Cuba mai macam apa tengok. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat. Umar kata sebaik-baik bid'ah ini. Jadi Umar guna kalimah bid'ah tu baik. Sedangkan datang pada hadis umum tiap-tiap bid'ah. Fahamnya semua bid'ah tak ada hak baik. Tapi Umar berani mengatakan sebaik-baik bid'ah. Jadi guna bid'ah tercanggah. Ulama tengok sini dia Imam Syafi'i dia tengok sini. Oh, kalau gitu dia panggil apa dalam pengajian ilmu? Kullu bid'atin tadi dia panggil amun. Umum. Umum mana? Tiap-tiap bid'ah sesat. Umum tak kira bid'ah benda hak berlaku lepas pada Nabi, semua itu bid'ah. Bila bid'ah sesat habis. Umum dia panggil. Umum. Dalam keadaan umum gitu, Umar dia berani buat lagu ni. Bila buat lagu ni, dia kata sebaik-baik bid'ah. Kenapa sebaik bid'ah? Hipung orang letak satu tok imam pakat jemaah tiap-tiap malam hingga penuh bulan-bulan puasa. Tu bukan masa zaman Nabi buat lagu tu. Penuh tiap-tiap malam gitu masa Umar. Maka Umar kata ini sebaik-baik bid'ah. Maka Syafi'i kata, oh kalau gitu hadis ni umum, hadis mentakhsiskan dia panggil. Sebab itu ulama-ulama mari duk syarah hadis tu. Iyyakum wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ada riwayat pula wa kullu bid'atin dhalalah. Ulama hadis mari tak kalau syarah hadis tu dia kata mana? Hadis ni maksud. Supaya kita tengok ayat nak tahu kata maksud supaya ayat kita baca wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, orang mengaji katakan innal insan ay inna kulla insan. Semua orang. Bahawasanya semua orang kata. Masuk kita zaman kita orang dulu mana semua orang la fi khusrin, sungguhnya dalam rugi. Hati panggil umum, semua orang dalam rugi. Lepas tu saya kata illa dia kuin malaikat kecuali illa allazina amanu, malaikat orang beriman. Hak kata semua orang rugi, malaikat orang mukmin tercabut daripada rugi, mana tak rugi, tak seperti dengan orang lain. Mana kita kata hak Tuhan hukum kata rugi ni lain pada orang mukmin, orang kufur. Pas orang mukmin pula dah dia ada amal soleh, amal tak soleh pula dah. Wa amilus solihat. Ada kau sepit dah lah. Mula saat ni luah malaikat orang mukmin, tapi wujud dah terbit dah daripada kata rugi dah. Anak orang mukmin ada untung dah. Kerana kita ada email tu, duk jaga email tu, duk dalam untung dah. Kalau matilah email beruntung lagi. Matilah email, matilah beruntung. Tak ada kira lagi amal soleh banyak mana sakira lagi. Matilah email beruntung. Sahabat saya cabut illal ladzina amanu. Patut orang yang beriman pula dah tu wa amilus solihat. Oh, semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, kena betul. Hati pula comel. Amilus solihat dari segi hati pun ikhlas molek. Oh, hak tu kau banyak lagi pada mukmin biasa pula dah. Kau labur pula dah orang tu. Apa tu mari lagi wa tawassaw bil haq. Oh, hak sani untuk diri semaya, untuk dia puasa, untuk dia ada zakat, dia keluar zakat tu dia sampai tolong dia dah lah. Nah, dia sampai itu dia bergaul dalam masyarakat, dia boleh pesan memesan ke orang pada hak sebenar, pesan hak sebenar boleh royak ke orang. Hak tu kau lebih pada hak amil salihat saja pada. Gi lagi wa tawassaw bis sabr. Jadi nak ayat kan? Nak ayat kata dalam ayat kita dah baca satu surah wal asri tu umum di awal semua orang adalah rugi. Malaikat orang beriman cabut tu baik. Ni pas-pas tu semua bid'ah borang dia panggil umum nah. Dalalah sesat. Semua bid'ah sesat. Apa ni? Ada yang kata nikmatul bid'atu hadhihi. Oh, kalau gitu umum tadi ditaksiskan. Malaikat hak ni tak sesat walaupun bid'ah tapi baik. Hak ke mana? Kerana ni dalam tu Imam Syafi'i garis. Kata bid'ah tu ada dua.
Ya garis dalam al-bid'atu bid'atan. Sini riwayat dia kata muhdatsatul umur darban. Dalam riwayat lain yang mari al-bid'atu bid'atan. Ya garis dalam. Sebab dia ambil pada sini, ambil dia hadis dia perhati. Pakai ada orang kata pula, mana boleh hak nu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bid'ah sesat nu hak Nabi, hak ni hak ummah. Dia mau gigot tu pula. Kalau tak gigot tu tak apa pada dah senyap itu dah. Ni gigot tu pula dah. Ambil lagi gigot tu pula dah, nak kira lagu mana. Sungguh tubik di mulut umat tapi humbi mari Nabi juga. Tak erti tu? Walau tak dah. Tak erti tu? Tak. Maksud humbi mari Nabi kerana umat ni satu orang yang Nabi perintah pada orang suruh turun dia. Hak cara umum, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka umat salah seorang khulafa'ir rasyidin. Hak dengan cara khusus sikit lagi nya, Nabi sebut tata. Iqtadu bil ladaini min ba'di. Muturutlah dengan dua orang selepasku. Siapa dia? Abi Bakr wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Tu kata Humi sen, hak Nabi sen dah. Seolah-olah kata kalau kita nak kecek bahasa kampung ke, dia ada bab orang besar buri tak ada bosel wala tak dengar di mulut orang nudi tak ada apa dah. Asal jangan bab pelong je. Orang main pak, dia mau jadi apa? Saya jadi jawatan megang apa nama ni tak email. Tahu jawatan tak nempel tak mana? Mana bab? Kau tu berserah. Sen kuah, sen gapo. Tak ada kena ditanya dah kuah tu. Ni kuah hak dulu mati dah, kuah ni kuah baru. Tak ada apa, tak ada nasah. Hak ni dah itu kan. Dia bab apa tak ada mu ayuk lah. Supaya kita buat lesen telak ciwi lah. Gambar tengok gambar lah, budak lagi. Moga buat jamai umur 13, 15 gitu, pas ni umur 3, 40. Duk pakai bak tu lagi. Bila tengok, telak. Umur berapa? Alah, umur 20, baru 20. 20 berapa? Boleh cucu dah dia. Tapi nak yak tebak tu duk pakai hari ni. Sebab apa? Sebab sen ada ni. Sen resmi sah dengan undang-undang tengok. Tak apa, mu ada lesen. Mobile kapsi ada, bawa boleh. Tak itu kan? Sak tak sak ibu hero. Itu kan? Dah ada tu panggil sah undang-undang. Demikianlah Nabi sen ni. Seolah kalau kecap bahasa sen, Nabi sen. Iqtadu bil ladaini min ba'di. Muturutlah dengan dua orang selepasku, Abu Bakar dan Umar. Itu masa dia ada. Bila dia mati bau. Setuju akad Abu Bakar bai'ah jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah yang pertama. 2 tahun lebih Abu Bakar mengata tak ada lama mati. Maka belum mati dia wasiat. Bila mati dia Umar jadi ganti. Tak ada pilih gapo dak lah. Bapa mati Abu Bakar pakai Umar lalu jadi khalifah yang kedua. Maka hak Nabi sen masa dia ada itu mu turut dia. 2 orang lepas pada ku ni Abu Bakar dan Umar. Maka bila dia mati di mana bak tu dah ada. Kalau kecak bahasa bak tu dah ada. Salahnya. Manakala Umar juga mengada walah ni. Zaman Nabi ada kedak tu hidup puipung orang buat tiap-tiap malam ayat tarawih gitu tu. Tak ada. Hanya zaman Nabi itu dia semaya kata setengah malam 23, malam 25, malam 27. Yang ni malam 3 likur, malam 5 likur, malam 7 likur itu pagi. Lepas tu, tak ada tubik-tubik Nabi. Sebab apa? Sebab orang khabar Nabi duk tubik semaya dia mau pakai Nabi lik. Lepas lik dia tubik wayak kata, aku tak tubik ni bukan apa sengaja aku kesian ke kamu. Kalau aku tubik duk buat tiap-tiap malam nanti mu jemaah dengan ketak sendak. Takut jadi bila aku mati pun bawa jalannya sampai aku wajib nyanyo mudut semaya malam-malam. Kalau tu dia lik. Tapi dia lik pun dia galakkan. Man qama Ramadan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia berqiyam di waktu malam, siapa dia berqiyam di bulan Ramadan dengan semaya tarawih dan sebagainya, Allah Ta'ala kata, apa nama Nabi kata, dia ampun baginya dosa dulu-dulu. Itu dia beri galakkan tapi dia sendiri lik tak tu baik. Sebab apa? Dia bimbang takut dia jadi wajib kat nyanyo lah. Dia mau berat lah. Nabi dia tak boleh dengan umat cuba dia nak perengih, dia perengih. Tapi kalau Tuhan pilih kita dua jalan, dia pakai wihak rengih. Sebab tu dia kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'. Maknanya Tuhan pilih dia lah tu. Mana? Bersugi ni besar sangat. Kita panggil beruh gigi. Tiap kali ambil wuduk, beruh gigi.
Ada riwayat setiap kali nak semaya beru gigi dulu. Beru tebik. Ambil wudu pada tak berapa komo beru gigi sugi ambil semaya tu. Nabi kata kalau aku tak takut susah umatku, aku nak suruh umatku bersugi setiap kali ambil wudu. Tapi kalau aku suruh gitu kak nyanyolah umatku. Kena lagi tu sokmo kali sugi. Nak tak di telinga. Nak ambil semaya? Nak semaya? Patut berat? Beratlah. Lalu tu aku bimbang takut susah umatku, aku tak suruh. Yakni tak suruh jalan wajib tu dak. Hanya menggalakkan sebagai sunat ni suka rela dia mau buat boleh lebih tak buat tu rugi hal itu jelah. Tengok Nabi boleh lik ya lik kalau tahawi izin ke dia. Demikianlah ni kalau dia tubik semaya semua nanti orang akan penuh. Begitu juga tengok dia semaya sudah wisalah dia tak ada kata duk wirid lama dak qada bangun pergi. Cuba kalau dia duk semua nanti umat kata ini sunnah Nabi kan Nabi dah buatlah ni. Berat kita. Sudah maya nak pergi lalu tak boleh sebab Nabi duk semua. Ini orang panggil rahmat, Nabiur Rahmah dia panggil. Ini jalan tunjuk ajar jalan isyarat. Tapi kita jadi berkelahi buku tu. Jadi berkelahi 6 juta jadi tak payah di situ deh. Baiklah. Walau bagaimanapun lepas pada tu maka Imam Syafi'i dia bahagi pada situ bila Umar ni kata ini sebab bid'ah, maka Imam Syafi'i pun bahagi bid'ah ada dua lagi ni. Bagi hak tak bercanggah dengan Quran dan hadis, tak bercanggah dengan ijma' dan athar, maka itu dia panggil bid'ah yang tidak dicela pada syarak. Kalau bagi hak bercanggah dengan Quran, dia panggil bercanggah dengan asal agama, maka dia panggil bid'ah tu bid'ah yang sesat, yang dicela pada syarak. Maka hak itulah ditanggung hadis kata setiap bid'ah sesat mana bid'ah hak bercanggah dengan usul agama. Hak katanya ini bid'ah baik iaitu bid'ah hak yang tak bercanggah dengan usul agama dengan Quran dia. Maka di sinilah mari prakok tengok dia panggil tatbik. Bila kita nak tatbik masalah hak kita dak buat dengan cara ni adakah bercanggah? Adakah bercanggah? Ni ulama mai kecek ni. Lalu itulah dia kata tak kalau tu jawab Imam Syafi'i. Abu Syamah lepas pada dia nakal perkataan Imam Syafi'i, dia katakan fal bid'atul hasanatu. Tengok ulama dia guna. Maka bid'ah yang elok itu muttafaqun ala jawazi fi'liha. Diittifaq sekalian ulama atas boleh buatnya. Ada. Ittifaq ulama ala jawazi fi'liha atas boleh buatnya. Dia kata wal istihbabi laha. Ittifaq ulama atas kata digemari, disukai baginya. Boleh. Bahkan di istihbab. Syarat gemari benar suruh buat. Wa raja'it tawabi liman hasunat niyyatuhu fiha. Ulama ittifaq di atas kata harapan pahala bagi orang yang niat hati dia tu molek ikhlas sungguh dia nak buat ala qadar. Jangan buat kerana nak menunjuk-nunjuk, buat kerana ada resam prafini, tak boleh. Liman hasunat niyyatuhu fiha. Iaitu gapo dia? Abu Syamah kata lagi, wa hiya bid'ah hasanah tu kullu mubtada'in muwafiqin liqawaid syariah. Iaitu setiap bid'ah, setiap rengkahan yang muwafaqah akan kaedah-kaedah syarak. Ghairi mukhalifin, ia tak ada menyalahi li syai'in minha, akan suatu pun daripada kaedah syarak Quran hadis tadi. Wala yalzamu min fi'lihi, dan tak mesti daripada kerja ke perbuatan itu mahzurun syar'i, tak ada kena ketakutan dalam syarak, tak ada kena bimbangnya oleh syarak. Itu dia panggil mubtada' yang muwafiq likadi. Itu dia. Dia misal seperti apa dia kata? Wa zalika nahwu bina'il manabit, seperti membina mimbar. Ni kita ada buat mimbar masjid. Masjid ada mimbar. Zaman Nabi ada tak mimbar? Apa mimbar? Inilah ada baca tebah. Tu mimbar kita panggil dia. Mimbar. Apa kadang-kadang orang buat mimbar siapa tian naik 9 putung ada. Tu buat mimbar ni panggil tak ada zaman Nabi. Maka buat mimbar dia seperti membina ke mimbar warubut, membina ke ribat. Inilah buat rumah tu pangan tempat orang pakai miskin duduk ada. Pondok-pondok masalah ada ribat rubut. Sebab zaman Nabi itu orang mai duduk di sikap masjid. Ahli sufah yang mai duduk kot sikap-sikap masjid itu dia panggil duduk di layar-layar masjid.
Lepas tu bina buat rubuh. Wal madarisi buat madrasah tu benar tak ada zaman Nabi belaka tu sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dia ada masjid, mengajar apa dalam masjid. Orang main nak tanya agama masjid lain pada rumah dia, mari masuk masjid. Tu dia. Tanya situ, ngaji apa situ, gapo situ, mengajar apa dia panggil madrasah, tempat mengajar apa dalam masjid. Ada pun kita lah ni buat madrasah tu. Hingga Salim Melayu kata balasah. Nanti dia panggil maksud dia kata benda yang tidak ada tapi tak ada menyalahi dengan syarak. Buat balasah, buat musalla, buat tempat sembahyang, pakai sembahyang jemaah. Bukan masjid dah, buat musalla. Itu semua tu dia panggil tidak ada. Wahanat wa khanatis sabil. Dia panggil apa? Rumah tupangan orang lalu jalan. Apa kata kita lalu ni panggil apa? Buah tupangan lah ni panggil hotel lah, hotel tempat sewa. Ni orang pasal orang kaya, orang nak menggerbah harta kat jalan Allah, dia ngah jalan orang lalu tas dia buat rumah bangunan situ orang lalu litah mai beradu supaya kita sini buat selah. Buat wakaf tepi jalan dah. Tengok kayak orang ada selah dah main jalan-jalan, selah tu berhenti di ni beradu situ gak nyengeng ke dulu, kalau nak makan ke apa buka sepero makan, tiga selah depan. Maka tengok daripada situ selah-selah kat jalan tengok. Kalau lalu berhujan grup maka masuk kot selah-selah. Dia panggil rumah tupangan kat tepi-tepi jalan untuk beri kemudahan kepada orang. Tu benda-benda lagu tu apa yang benda berlaku baru. Maka masuk dalam takrif bid'ah semua tu. Walau semua nak panggil lughawiyah, ada lainnya. Gapo lagi? Min anwa'il birri, daripada bagai-bagai buat kebajikan allati lam tu'had, yang tidak pernah dikenali, tak pernah diketahui, yang adanya fi sadril awal pada masa dulu, yakni masa kurun 3 dulu ataupun masa-masa sahabat dulu, khususnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu muwafiqun, sebab apa tu walaupun berlaku tu baru kerana muwafaqat lima ja'at bihi syari'atu, kerana tak ada bercanggah dengan Quran hadis, tak ada bercanggah, kerana Tuhan suruh wa ta'awanu 'alal birr, kamu tolong menolonglah, kamu bantu membantukanlah, kamu sokong menyokongkanlah. Kiamai kelimah ya panak tapi nak tafsir bir itu bukan main banyak. Masalah umum ayat suruh tiap buat kebaikan mu sokong. Bukan saja bukan suruh buat. Kalau suruh buat birru, tu. Buat kebajikan oleh kamu tu ni wa ta'awanu, suruh tolong menolong. Mana kalau ada orang buat kebajikan, mu ni hang tak ada buat, mu tolong. Apa bukan suruh atas orang, tolong menolong. Orang mengaji kaedah dia panggil wa bina'uhu litasharruq, bermusyarakah, bergotong royong itu orang panggil. Bila orang buat kebaikan, bergotong royong, mu boleh tolong dengan cara orang. Kau lain aku tak ada, duit pitih aku tak ada, ngarang boleh. Nak bila ya nak tolong, nak minta tolong boleh. Royaklah nak bila, tapi duit pitih aku tak ada. Ngarang boleh. Orang ni kata aku ngarang tak lewat, aku tak gerak ngarang. Duit pitih boleh. Tolong kau tu. Orang ni kata kawan tak ada tapi tolong fikir jalan boleh. Lah. Tu apa yang masalah wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa. Jalan hak takut kepada Allah Taala tolong. Lepas tu Tuhan main syarah di belakang wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan kamu tolong-menolong atas dosa. Bila perkara tu dosa, tak sah kamu tu disuruh buat, jangan tolong Nabi. Wal udwan, dan jalan jadi bermusuh, jadi berseteru madu, berseteru itu jangan mu tolong-menolong. Hak jalan jadi ikut seteru, mu jangan tolong. Ini dalam Islam kita larang berlaku. Kalau kita buat molok ni, maksud dari mana? Maksud dia kata buat bir, nak tahu bir tak bir, kena bentai ke apa yang kita buat. Buat jamu weh, betul tengok. Baca kisah, betul tengok. Berzikir, betul tengok. Adakan selawat, betul tengok. Adakah baca Quran, betul tengok. Lepas tu beripung, pakat makan, ala qadar, betul tengok. Ini salah kau satu. Bila satu ni tak ada salah, umumnya ini panggil mengadakan maulud. Maka bila juz'un maka umumnya ya. Masalah bir, kalau masalah bir, inilah ulama kata al-bid'atil hasanah. Tidak Abu Syamah dia syarah ni. Lepas tu dia kata, dia totok. Mula saat dia berkecek atas bid'ah saja. Lepas tu dia mai totok kata kan. Wa min ahsani ma tudi'a fi zamanina hadza. Dia sorak adalah mugoyak orang semasa dengan masa Malik Muzaffar.
Dia kata dan seelok-elok. Mari dengan ahsan. Bukan sekadar min hasanin dak. Min ahsan. Setengah daripada seelok-elok barang yang mengada-ngada pada zaman kita. Seelok-elok bid'ah yang ada masa kita ni, masa Abu Syamah. Abu Syamah semasa Malik Muzaffar ada buat. Dia kata hak sebesar-besar seelok-elok barang yang ada masa kita ni, min hadzal qabilah, daripada pihak ini pihak bid'ah hasanah. Maka na yuf'alu bi madinati Irbil, iaitu barang maulid hak yang dikerja di negeri Irbil. Iaitu hak Malik Muzaffar buat. Malik Muzaffar ni dia kena dia kena ipa dengan raja apa dia ni? Raja Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia masa tu kadang-kadang tengok tu pilihan nak cerita Salahuddin Al-Ayyubi, ada pilihan cerita dia apa dia tu Jerusalem. Orang membebaskan Jerusalem, Raja Salahuddin Al-Ayyubi, maka dia kena ipa dengan raja ni, dengan Raja Malik Al-Muzaffar ni. Kerana isteri dia tu saudara dengan Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dia. Maka Abu Syamah guru pada Imam Syafi'i ni orang semasa tu. Bila lahirkan apa dia tu maulid sebegitu cara besar-besar, maka Abu Syamah kata seelok-elok bid'ah yang ada masa kita ni ialah barang amalan maulid yang dikerja oleh Malik Muzaffar di negeri Erbil. Itu dia. Hayyaza habaraha Allah Ta'ala kull 'am bil yawm. Bila dia buat tu fil yaumil muwafiq dia panggil. Dia buat setiap tahun tu pada hari yang membetuli dia panggil. Li yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari membetuli. Kalau kita misal kan, kalau hari ni hari 12 ni panggil hari muwafiq. Kita berlaku atas kaum masyhur kata lahir nabi berapa hari bulan? 12 hari. Bulan apa? Rabiul Awal. Maka ni bulan Rabiul Awal muwafiq bulan lahir nabi. Hari 12 muwafiq hari lahir Nabi. Tapi hari Senin tak lahir ni Selasa ada kan. Dia panggil yaumil muwafiq. Maka Malik Muzaffar tiap ni dia buat sama. Tiap tahun dia buat. Gapo tu? Minas sadaqah, daripada segala sedekah wal ma'ruf wa izhariz zinah, muzahir perhiasan. Ada perhiasan gapo nak makan, jangan gapo tu perhiasan. Wasuru muzahirkan kesukaan. Fa inna, sebab apa dia kata ini seelok-elok? Fa inna zalika ma'ama fi min al-ihsan ila al-fuqara. Maksud dia kata buat baik pada fakir miskin, lagi pula musy'irun, menunjukkan bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah kasih mesra ke nabi tu. Tengok orang kita dah serenok kan habis apa kan, supaya kita serenok dengan main loteri kan, tambah lagi ganda lagi. Dia serenok, dia serenok dia tubik lalu. Tak ada kira lah nak ayat dalam maksiat di mana pun mari daripada serenok hati. Jadi tak ada saya ada serenok di mata tu kena tahangi dia tu ni mana. Tu kena tahangi dia tu. Sabit tu lah dalam istilah dia boleh targhib, boleh menggalak. Kalau pasal budak tu panggil boleh pong. Nak jatuh ni berani yang tak lopak lalu gedung dia pong makan pong. Dalam istilah dia boleh pong, tapi tak panggil pong gitu. Dia panggil targhib. Betul tak? Sabit tu dalam istilah kita asal dah kecek baria. Kalau orang ni pasal orang muqtadam bi, dia buat gapo orang lain suka tiru. Bagi orang ni tak ada ria. Dia semaya sunat. Aula bagi dia semaya di depan ramai. Supaya dia semaya orang lain ingin nak semaya. Bila dia buat khairat, dia waktu baik dulu. Bayar tak kita hak lagi pun mula dah main hola tarik. Bo dia tu mah bang tak lalu. Orang lagu ni aulanya dibuat di tengah orang ramai. Ada banyak dalam Islam ada berkata hukum dia tu. Wah, bukan kata riuh macam tak juga, dia ada cara-cara dia. Tu dia panggil menarik ke belakang. Wa ta'zimihi, menunjukkan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalalatihi, dan keagungannya fi qalbi fa'ili, di hati orang yang membuat. Tengok kita hak biasa dak buat, siapa masa tak buat tak sedaklah hati dia, pasal tak sudah. Tu dia. Wa syukrillah, menunjuk kata syukur Allah Ta'ala, syukur ke Allah ala ma manna bihi, atas kurniaan nikmat Allah Ta'ala telah kurnia. Apa dia? Min ijadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi arsalahu rahmatan lil alamin. Habis itu. Lepas tu kita, itulah perkataan hak Abu Syamah. Maka kita mai ambil hujung hak perkataan
apa dia Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalan huwa Fathul Bari. Bila kecek hubung dengan nikmat dia kata kan di hujung. Dia kata wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadhihi an-nabil karim. Kalau kecek buku nikmat, cuba kita kata, kita boleh nikmat, kita disuruh syukur. Kita boleh anak, sunat bagi kita orang ada kemampuan akikah. Apa syukur nikmat. Kita kena bala, tiba-tiba masalah kita kena bala, kena kesusahan. Apa-apa dia kata enggak apa dah selamat dah. Hak ia ada apa tuduh atasmu selamat dia dah. Hak muda kena susah, tak ada apa dah lepas belaka dah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Aja aku syukur. Setuju? Tu cara syukur. Kita boleh anak, alhamdulillah kita ada anak ke anak. Ataupun kita ni ada anak perempuan saja dan anak jantan lah. Terharu anak jantan, isteri dia memang boleh melahirkan anak lelaki. Allah setuju. Selain pada buat cara harta ni, cara hak peribadi dia panggil. Lepas tu ambil duit beli kambing ke berapa 19 syukur. Tu asal syarat ajar menyukurkan nikmat. Maka apa dia ni Ibnu Hajar kata, kalau kita nak cari nikmat semua tak muka bumi, apa nikmat nak lebih besar pada lahir Nabi? Dia kata wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadzal nabiyil karim nabiyir rahmah fi zalikal yawm. Nak cari mana nikmat lebih besar pada ni? Oh, tak ada dah. Tak ada. Syukur nikmat dengan cara buat maulid Nabi ini besar. Tapi nak bersih hati, nak reti, buat kena molek, insya-Allah kebesaran itu akan meningkat tadi. Dengan ulama wakaf kecek. Berpuluh-puluh ulama baca dak kecek. Nah, banyak lagi lah di antara lainnya. Masa kita tu siapa ke sejak setengah dah. Dah ke 12 dah. Sejak setengah dah. Lepas tu kita menunggu-nunggu zuhur deh. Kita menunggu zuhur. Kerana hari ni kita ambil hari kesempatan. Dan kita langkah pergi pula mari tengok perkataan Ibnu Jazari. Ibnu Jazari ni siapa dia? Iaitu Syekhul Qurra. Kalau dia mengaji dari ilmu tajwid apa dia sebut sangat Ibnu Jazari, dia orang Jazirah. Nah, terkenal dengan Syekhul Qurra. Maka Ibnu Jazari berkecek juga dalam masalah cakap maulid Nabi ni. Dia katakan, qala Syekhul Qurra Al-Hafiz Abul Khair Ibnu Jazari rahimahullah taala. Nah, dia katalah mana? Qad ru'ya Abu Lahab. Lepas pada Abu Lahab ni kenal lah. Abu Lahab ni siapa dia? Pak saudara Nabi, hak jekah Nabi mula-mula Nabi dok dakwah. Abu Lahab ni dia siapa tu ayat Quran balas denda. Tabbat yada Abi Lahab. Tak ada lah orang kata sebut mono gitu. Gitu kan? Sebut mono Abu Lahab. Maka nak wayak tu duduk ke Abu Lahab macam mana? Qad ru'ya. Sungguhnya dilihat Abu Lahab ba'da mautihi, selepas pada dia mati, finnaum, dalam tidur orang mimpi tengok. Faqila lahu, maka orang tanya ke dia, ya Aba Lahab, ma haluk? Apa hal kau sekarang? Faqala finnar. Dia jawab kata, di dalam neraka, mana dalam siksaan neraka. Walaupun tak duduk dalam neraka benar lagi kerana orang mati semua tak duduk dalam neraka, tapi maknanya kubur tu adalah satu hufratun min hufarin nar. Dengan cara mudah kata dalam neraka dalam. Takut dia mungkin berfikir kata, tidak kok orang mati tak ada masuk neraka lagi. Dia kerana neraka akan daripada bangkit lepas nung baru neraka. Jawabnya ini dia panggil majaz bi'atibari ma ya'ulu ilaih. Dia pula datang pada hadis kata, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hifratun min hufarin nar. Lubang kubur, maknanya kubur barzah tu satu lubang dah daripada lubang neraka nak sebagai kubur. Dan dia jawab tu finnar. Illa tapi, ada tapi. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati nain. Tapi sungguh aku dalam azab neraka, kata dia, aku diberi ringan. Diberi ringan dari aku setiap malam Isnin. Malam Isnin azab dia ringan. Malam Isnin azab dia ringan, dia kata. Duduk dalam neraka dan neraka lah, tapi azab ringan. Kalau kita kata hak sakit pedih tu 100% enggak, perkena sikit je 80% bisa kata ringan. Bukan tak ada sesuatu. Lepas tu wa amusu, dia kata. Bahawa mana senang aku boleh diisak min baini isbi'i hataini.
aku boleh diisak di antara dua anak jariku ini, ma'an akan air biqadri hadza, boleh diisak. Dia diisak jari. Katanya tunjuk diisak. Lalu wa asyara li ra'si isbi'i. Maka dia pun tunjuklah pada orang misi itu dua jari dia. Terlebih apa boleh direngeh malas senang. Wa inna zalika, bahawasanya demikian itu boleh takhfif, diperengeh azab dia malas senang, bi'i'taqi, dengan sebab aku mendekakan li Suwaibah mak nyusu Nabi itu. Suwaibah tu sahaya Abu Lahab tu. Nama Suwaibah ni ibu menyusu, nama Suwaibah seorang Halimatus Sa'diyah seorang kan. Suwaibah nak orang menyusu dulu. Nah, lepas pada ibu dia. Jadi tak kala sebab aku mendekakan Suwaibah. Bila aku mendeka dia? Indama basyaratni, ketika Suwaibah, moga aku tak tahu lagi masa Aminah beranak. Aminah tu ada ipar dia lah, ada ipar Abu Lahab lah. Tu dia. Bila Aminah beranak, dia tak ada di rumah. Lepas tu Suwaibah sahaya dia ni diriwayat ke Abu Lahab. Hei Abu Lahab, mu boleh anak saudara Aminah beranak dah. Beranak seorang lelaki. Allah dia serenak tu basyarat ni. Jadi tengok, kata orang boleh anak, orang dah nak ke anak juga apa boleh anak, tak suka. Suka. Nak anak jatuh, boleh anak jatuh semua. Oh tak suka. Maka orang ramai royak tu kita muju pakai orang royak tu lagi. Maka Abu Lahab pun tak kala Suwaibah diriwayat ke dia pun seronok dak. Dia kata, "Mu aku merdeka. Anti hurur. Mu merdeka. Mu bukan lagi sahaya aku bebas kamu dari ini." Seronok dak tak kala riwayat tu boleh anak saudara datang. Nah, dan wa bi irda'iha indama basyaratni bi wiladati Muhammadin, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi irda'iha lahu. Ya dua perkara. Dia merdekakan sahaya dia Suwaibah, dan dia menjadikan Suwaibah suruh beri susu ke anak dara dia. Dua kali. Mu nak susu ke anak dara aku. Jadi sahabat tu Suwaibah juga ibu susu Nabi. Itulah. Dengan dua perkara itulah kelebihan dia bermalam Isnin azab direngeh. Azab direngeh tiap-tiap malam Isnin. Habis itu hikayat dan kisah. Sudah pada tu Ibnu Jazari ulama hadap cara ni yang mai kata. Dia kata kan? Fa iza kana Abu Lahab. Maka apabila adalah Abu Lahab, kita tahu lah sejarah. Al-kafiru, dia orang kufur, allazi nazala al-Quran bi zammihi. Orang yang turun ayat Quran khas tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah, sesat rugi Abu Lahab. Sebab apa? Kena turun ayat kata belah tu. Kerana dia jekah Nabi kita. Bila Allah Ta'ala perintah Nabi suruh peripun adik-beradik di kepala satu tempat untuk menyampaikan dakwah tauhid. Maka dia panggil lah, wahai Bani Hashim, Bani tu, Bani ni minta peripun. Berderu duduk di kepala bukit Sofa. Sahabat kita duduk se'en-se'en kat teringat lah kata Nabi duduk cokong. Tahni lah duduk dakwah mula-mula di antara lain. Dia nak duduk situ. Nabi tanya kata, sekira kalau aku nak royak kamu semua bahawa kata balik sana bukit je belakang bukit Sofa ada bukit Jabal Gubih ke harap tu. Lik sana dia kata kalau ada apa dia ni tentera askar yang berkuda mari. Dengan sebegitu ramai mari nak masuk surau Mekah ni. Kalau aku nak royak belah tu kamu nak percaya ke tak semua ni? Nabi tengok. Jawab buat Quraisy semua, "Yo, kami percaya kerana kami tak tahu semenjak dari dulu sampai sekarang mungkin cek sekelimuh sepatah tu bahawa tak bisa dengar." Sahabat tu kami percaya. Merayak apa kami percaya. Tengok. Baik, Nabi kata. Kalau gitu Allah suruh aku beritahu pada kamu semua bahawa di hadapan kita di akhirat adanya neraka, adanya syurga, adanya berapa kamu daripada mati. Siapa yang beriman selamat. Siapa yang tak beriman, tak percaya apa yang aku kata, aku tak jamin neraka. Bona Nabi tu buat berlaku selalu Abu Lahab ini. Tabban laka ya Muhammad alihaza jama'tana. Ya kau Nabi ingat mulai daripada situ ada kawan lain. Rugi sungguh Muhammad mu panggil buat kami hidup beripun bulan ni tinggal dengan kerja siawai lah kalau tak kajak Rasulullah ni. Merugi masa sungguh hidup beripun. Nak royak muka lah ni je.
Hanya sampai riwayat kata kalau muka cek riwayat lagi nanti aku apa anak saudara, nampak saudara. Kalau romo, dah menyata anak kalau romo, betul tak betul aku kira menyata anak kalau romo. Mula daripada situlah Abu Lahab marah pada Nabi juga tak minta. Nyepakat molek dengan Ummul Jamil isteri dia tu Hammalatul Hatab. Hak ni aku kayu dak hai Nabi kok ni. Di mana tempat jalan Nabi dok mari, hai duri itu Nabi kena Nabi. Jadi pakat molek sekelamin dia. Inilah orang yang pak saudara paling dekat awal je kah Nabi dan ganas sekali. Siapa turun modal banyak mana perangan Nabi pada perang Badar. Dia turun modal tapi dia tak ada habis dah. Tu Abu Lahab. Tapi dalam keadaan begitu dia ganas tu ada kelebihan dia ada weh. Mana? Ketika Nabi dilahirkan apa nama ni sahaya dia main royak dia serenok boleh anak saudara walau anak saudara dia berlawan dengan anak saudara dia tapi dia serenok dia merdeka sahaya satu kelebihan dan dia suruh sahaya dia tu menyusukan anak saudara dia dua kelebihan hak ni sehari remeh ke dia. Lalu tu Ibnul Jazari kata tara Abu Lahab yang kufur dengan Allah Ta'ala yang menentang Nabi sehebat-hebatnya sekuat-kuatnya turun pula dah Quran sebut kah Abu Lahab ni dengan celanya. Dalam keadaan begitu pun Ibn Jazari kata juzia finna dibalah ke dia dalam neraka li farahihi kerana dia suka dan serenok lailata maulidihi pada malam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia serenok belah tu ada kekurangan bagi dia apa ni ada keringanan bagi dia tu ada. Maka Ibn Jazari buat mikir kata fama halul muslimil muwahhidi. Mari kita fikir tengok, mari kita renung tengok. Apa kata kita orang Islam dari awal lagi ya dah? Tu baik daripada perut ibu dengan benih Islam. Apa lagi pula kita orang beriman tak pernah syoknya diri Muhammad. Tak pernah kita ragu dengan nama Muhammad Rasul dengan Quran dengan apa kita beriman 100% terus menerus. Apa kata daripada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Bibishrihi dengan serenoknya orang muslim yang muwahhid bi maulidihi dengan kelahiran Nabi. Apa nak kata tara Abu Lahab tu menetai kuat-kuat noh ki serenok pada malam tu hari ini pas kita orang Islam asal orang mukmin asal serenok dengan maulid ni apa nak kata walaupun tak ada payah nak buat demo tu lo buat kita serenok hati dah demo duk selawat rumah demo kita sendiri serenok hati kena awak kata tak ada kita tapi demo duk selawat tapi tu rasa serenok dah dengar selawat tengok zaman budak kata bunyi sallallahu kita budak ni dia kodok lengok nak kata tak anak lengok le bawah budak kalau duk main-main ke cara budak bunyi ke selawat mulut ngaji duk dengar duk tengok suka apa buat demo sudah paling main-main pula tu dia panggil makan nasi lepurung ke makan tak apa dah serenok zaman budak gitu nasi lepurung maksudnya mula makan nasi tempat goreng tempat apa dah ya dah dia nak ayat tak tahu gapo lagi tapi serenok dia mari apa makhluk tak tahu bunyi sallallahu juga budak lain dia sallallahu malaikat dia magi masuk muka lain dia suruh beci ke sallallahu tak gitu kan dia magi masuk ke limah lain kan tu dia ni puak terbang nak isi perut ni puak terbang isi perut awak lagu tu sungguh tak gitu kan. Inilah kita boleh dengar daripada ulama-ulama kecek ni banyak lagi lah kalau turun lagi ni kita pilih-pilih ambil supaya kata benda kita dah buat ni nyatalah hingga-hingga kita beki dari segi teknik dari segi bahan-bahan susunan yang kita buat kita pilih-pilih kita nak hidup apa nama kerak bumi betul tak boleh ni kerana ulama berlapis-lapis mari dia bercakap tengok dia tetara tu sunat lagu tu hari ini pas kita orang Islam dari awal orang beriman dari awal dia kata duk serenok dengan maulidihi wa bazli ma tasilu ilaihi qudratu beri pula dah ala qadah kita kuasa apa fi mahabbatihi kerana tekanannya kasih seronok dah tu dia tupai sikit weh kadang-kadang tak buat di rumah pun khabar mau demo mau lu tupai hasil dari rumah tu tupai hasil buat sedekah ke awak gapo ikut demo lah tupai hasil 10 kot sedekah kena buat beli gapo banyak tak ada lah kodak tapi serenok dak tu tolong masuk tu kalau buat rumah sendiri banyak ratus juga 1000 kot ada dah kan dia 10 kot tolong tu tengok tu
Comel dah jadi dengan hati rendik. Kalau dia tak buat persaingan ke apa, tak jadi masuk mengkeji, mencemar ke, jadi dengan molek. Cuma kita betul-betul lah kita orang awal ni. Gitu. La umri, Allah dia bersumpah demi umur tu. Katanya Ibnul Jazari, innama yakunu jazaohu minallahil karim. Hanya adalah balasan daripada Allah, ayyudkhilahu, bahawa memasuk iakannya bi fadlihi, dengan semata limpah kurnia, bukan sabit amaluk tu kata dia, dengan limpah kurnia Allah, jannatan na'im, demi umur dia kata. Ini ulama Ibnul Jazari rahimahullah taala. Panjang lagi lah. Maka kita rasa dengan qadar tu untuk kita pergi berjalan dalam masalah, untuk dengar daripada kata-kata ulama, saya rasa cukup sebanyak tu. Lepas tu kita berluar sikit lagi sama tara tunggu zuhur. Kalau ada soalan yang hubung kait dengan tu. Kalau sekiranya ada sama tara kita tunggu zuhur. Malak-malak lah tu. Ya nanti dulu. Dia mau tanya kata, dia mau royak cerita. Kata tu imam, misalnya seorang tu imam dia bangun istihar hari jemaah dan sebagainya. Dia tahu tahun ni kita nak buat maulud agak besar sikit. Pasal dia ada, pasal nak buat besar sikit. Kalau itu bila kita nak buat besar, nak buat mana? Nak buat di masjid. Supaya kata anak kapur kita nak makmum semua bakal habis di masjid. Maka dengan itu kita minta dah sedia seorang. Amin sedia seorang ikutlah dia mau nak buat gapo-gapo ala qada. Lepas tu duit 100 kot seorang. Tu dia. Maka tu minta lagu tu macam mana tu? Minta buat rumah masing-masing. Jadi lagu ni pula dah tak kena rupa tak. Jadi Tok Imam kata minta anak makmum semua tu buat rumah masing-masing, lepas tu buat terbagi buat. Dia buat rumah. Dia panggil gapo tu dan hani tengok tu baru timbul salam dah. Hak saat ni hok duk kecek teh malam saat ni tu, hak biasa tak ada lagu ni lagi dia timbul pula dah. Timbul bahasa buat maulud, dibuat maulud, bahasa bajamu tak ada betul. Sup tak ada Allah agak nak buat ascuk pun tak ada apa. Tapi maknanya pakat teh, dia panggil terpakat teh lah ni. Dia nak kau duit. Lepas tu bermulak munasabah dengan bulan ni, pakat dibuat maulud. Yakni nak dibaca kalau selawat di rumah gitu, lepas tu nak minta 100 orang. Balik tua kata suka hati kalau kita buat tu 4-500 tak cukup. Ni jamu ala qada. Lepas tu setengah-setengah tua rumah sana ni, dia kata sungguh kata dia mau nak wis 100, dia wis 100 boleh beri. Tak se wis 100 saja biarlah dia nak jamu juga walaupun tak. Tengoklah mari dia tak puas hati, dia nak wis lagi. Walau ada mak tak ada nak dah kata tak ada jamu apa. Balik tua pula dah. Biarlah hak demo tu dia nak buat juga. Hak 100 tu dia beri, hak ni lagi. Timbul belah tu lah dah dalam ni. Ni nak kecek belaka kan. Pasal ni tak ada lagi timbul belah tu beberapa tahun ni timbul lagi tu ada kan. Yang main kita duk jadi tok pakai tak ada lagi lah tu. Ni timbul pula dah ni apa yang benda baru berlaku ni. Situ kita kena pulai balik permintaan tu ada kerja keberatan ke atas bersetujui. Tu. Dia jangan jadi rupa tekan ni. Jangan jadi rupa tekan ni. Jadi bersetuju. Sebab kita nak buat ni amat je nak dengar ikhlas, nak dengar suci hati. Dia jadi tekan ni malu hati juga lain mari lah. Oleh orang buat pelakon kita tak buat, tak masuk sangkung pula dah dia berserabut jadi malu muka orang lain pula dah. Nak jaga juga maruah ni nak jaga. Sebab kita nak mengadakan undang-undang fikir saja jangan menyentuh maruah orang. Kerana maruah wajib jaga. Maruah kita wajib jaga, maruah orang. Dia kita buat kena berlaku, pas kena buat juga pun kerana tu ya, kerana malu kalau tak awak berlaku apa semua kita tak awak malu lah. Jadi satu tekan ni kurang comel. Kalau kita boh jadi peluah-peluah sikit, longgar-longgar sikit. Bagi siapa hak setuju boleh. Hak tak setuju tak ada apa. Tak apa dulu hantu nak cari lagi molek dah lah tu. Hantu nak kokek je hukumnya tak payah. Boleh tak boleh. Tapi nak pergi situ tu kena duk ricih. Tidak naik berat sebelah kan. Tengok orang wak-wak. Ricih-ricih timbang.
Kakak berat ekor kan. Tu kena duk ricih nak wisudah. Dah itu kan. Ni pun sepatu hukumnya lebih halus daripada tu lagi. Bukan boleh jangan kau dulu. Jangan jadi tekan dia. Dia tuan kata, saya setuju tu emang buat moh nak lagu tu. Sorry. Sebab tu moleknya siapa setuju boleh main bubung. Siapa setuju main bubung. Duk tak betul. Kalau kata semua yang tak setuju, Botu baik karet jatuh Malaysia dan buat tepi tu je pergi dah kerja, nak pergi dah kerja. Mana-mana pergi kan. Jadi melahirkan benda tak comel. Asal benda bukan jadi kita ni. Ni apa yang kata cara kita tu kena ada lah. Kalau tidak janganlah nak timbul muka lah. Jadi ala kulihan perbuatan macam tu atas persetujuan daripada agama itu comel. Tapi kebanyakan orang setuju. Banyak yang setuju memandai pada muncullah dia meminjam selawat rumah kita. Terbang dia bijak rumah kita. Allah berapa go di segitu. Lepas tu 100 beladah yang nak 100 pun nak wis apa 200. Lepas tu hal ni. Tapi nak ayat terbalik kita kena jaga-jagalah. Kena jaga meruah ni. Kadang-kadang dengan malu-malu je dah. Apa pula dia mau undang. Siapa tak buat tahun ni, kau selera je keluar. Selera buat lagu tu. Sebab tu kata kita jangan jadi undang hak kita. Asalnya kita nak buat amal buka saat ni. Ada nak jadi tu jangan jadi. Nampak nak jadi kau tu jangan jadi gitu, kita kena jadi jalan molek. Kalau kita kacau juga munggah lain hari persaingan syaitan nanti semua la aqudan nak ka siratan mustaqimah. Iblis bersumpah demi Allah aku akan nak tunggu mana segala jalan molek aku nak tunggu sekat dulu. Jalan molek dah kita gerak ni pok ni petang dia. Sebab itulah jangan jadi hanya hak kita lah. Jangan hak kita. Siapa dia setuju nak buat molek. Lepas tu dia membubuh malam ni minta Muhammad dapat 5 tempat sini dia mupakat ke sini mai sini muah ni. Ya ada kadang-kadang seorang lagi jepuk bagi yang kedua sini pula dia okey kat modah. Lepas ada Muhammad dia yak jadi rumah dia. Dia ingat bahasa Jamilah kita. Amal ni haji rumah dia. Ala kulli hal cari jalan elok. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dah buat itu sudah. Jadi habis. Pukul berapa tak ingat. Tu dekat ni dah. Dekat ni. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Kalau tak ada pun kita tamat bagi dia mau dia nak sedia asmaya ke apa tu. Ada soal lagi? Boleh. Itu banyak-banyak kata-kata banyak di dalam tu. Lain pada hal ni lah dia. Masalah lain lah. Bagaimana? Tu haremo lah tu. Ia panggil haremo tu habis haremo lah tu lah tu. Dalam kampung kita dah kalau kita bijak pandai kita buat di bijak pandai. Belah mana? Jadi masalah kita orang kampung sini, bawa mati sini, bawa pergi semaya di satu tempat, bawa klik hari sini. Tak ada kan? Kalau bahasa pindah di tanah ni lah, kadang-kadang ada yang pesan kalau aku mati nak jadi kubur dia boleh turun usia. Tapi bawa di semaya, bawa klik mereka ni pula tu, hak tu nak jadi apa nama ada hal lain sikitlah kita panggil. Hak ni tetap sawak sebut masalah kita buat publik dah kalau kita sebagai ketua kampung hak ni atas pandai-pandai ketua. Sebab tu dah dia nak mahal pada pemimpin dan ketua tu. Dia duduk di situ. Dia duduk di situ lah. Sebab dia pindah mayat di mayat ni tu dia terhalang. Lepas terserah pada bijak pandai ketua tu lah. Dia sahabat apa? Sahabat kita ada pemimpin katakanlah ada imam, kita ni anak makmum. Bila anak makmum dah tak ni tu, kita nak buat, dia tak boleh, dia kena patuh di situ. Bila dia tak boleh, itu tak boleh lah. Walaupun kita nampak pandangnya luar, dia tak boleh. Kenapa? Karena besar sekali apa kita duduk di bawah jagaan. Besar sekali nak ittihadul kalimah. Berarti bila duduk situ, orang atas pandang-pandang tua lah, patut tua nasihat lagi mana. Dia tak dengar juga, tak rah lah tu. Ya, perkara-perkara macam ni kadang-kadang melahir. Nampak benda kecil tapi yang melahir perpecahan dan berapa ni banyak cara pula. Jadi bak ta'asub bak gapo tu ya susah juga tu. Ada. Ni pada nak pada yang kuasa lah. Bila yang tak kuasa nak buat apa tak boleh. Dia pada yang kuasa lah tu. Misalnya kalau ke email tu orang malu orang sikit.
tok meneh orang hak malu dia sikit dia kata jangan awak dinding apa-apanya ikutlah lah. Kalau sekat hukum saja gitu gini tak heran hukum. Kata gitu tak heran dia kena ketua pandai-pandai. Lepas tu duduk di ketua pandai-pandai. Ketua tak pandai tak arah nak makmum dia apa kita pok dengan anak tak pandai cara anak kata bahaya ada ibu tak arah. Nak kita kata kan. Orang lain nak kata ada ibu apa itu kan. Tu. Dia panggil terserah kepada kebijaksanaan pemimpin jadi ketua tu sendiri nampak nak makmum dah jadi berceluran lagu mana dak atas dia tak pandai cara tak dia. Sabit ni setengah daripada kita nak jadi pemimpin nak jadi ketua ni kita kenal juga diri kita ni adakah sifat kepimpinan tu ada pada kita kalau tak ada baik tak sah baiklah. Terkadang kita ni ada ilmu sekadar ilmu ni tapi sifat kepimpinan ya banyak lagi 1 2 3 4 5 banyak lagi. Pak kita ni ada 2 3 sifat ni tapi sifat Allah tak ada. Nampak mana orang yang lebih layak. Sebab ni nak jaga benda cocok ni. Jadi cacak apa tak boleh hukum juga gang lebih hukum pura kemeroh nak lagu mana. Itulah tu tu. Ni perlu pada nasihat lah ni. Daripada hukum lah pada perlu pada nasihat. Tu dia. Dia nampak satu kali dia kurang comel lah di segi pandangnya juga lepas pada tu bila majlis mengajar dijalankan dalam cadangannya nak baca kitab. Satunya kita Mawa'idul Iman. Hak kita buat terjemahan daripada tu satu. Yang kedua laginya Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis. Lepas tu hubungkan dengan cara hati, cara berapa itu sendiri. Dua tu dulu lepas tu kongsi tak apa. Tengok ni masa ni kan. Cukup masa. Apa tu hak bila hak akan datang hari Ahad dah lah. Lama tukar hari Selasa pula tu dah. Ni ingat pak tu ulat-ulat tulis tu. Sekali lagi sebagai kita buat mengakhiri buat peringatan sekali lagi bahawa hak hari ni hari Selasa sebagai royak dari awal tadi sebagai ambil tafa'ul sempurna dengan hari bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu adakan hari ini. Lepas pada tu ini juga sebagai muqaddimah untuk kita nak langkah kepada majlis mengajar kita dengan mengajar dengan cara baca kitab. Iaitu tiap-tiap kali hari Ahad sebelah petang, yakni lepas zuhur lebih kurang je kita letak di 2.15 minit memandai pada hari jauh mari tu 2.15 minit. Tu selewat-lewat di situ. Supaya apa kalau kita nak pergi lewat je lagi ni takut balik akhir sudah ni kalau orang mai jauh-jauh tu dia mau nak kelik jauh ni. Sebab ada duduk melalui telefon mari hok sah balik Menara balik mana tu. Ada juga oleh sabar pada telefon masuk tanya tu. Dia minta awal sikitlah. Minta awal sikit dia kata. Sebab dia awal kalau katakan start di buku 2 dia tak lebih pada 2 jam. Straight di buku 4. Kalau tidak biasa pak masa saya kita berada. Jadi bagi orang nak kelik ajar-ajar ni luah masa kerana keadaan di hari ni. Saya dengar. Lepas tu maka balik kita tak ada masalah. Kan di masa di Kubaikan dulu kita mula di buku 2.5. Sebab kita makan naik matali aja jauh. Lari tu lari tu ni bungkuk nak gede buku 2.5 sebab tetap di 2.5. Tu pun terkadang terlewat-lewat di sampai dekat buku 3 baru mula apa ada. Ni asal rumah sendiri dah kalau tak ada uzur ke lain kan klik jalan bom. Dia mari awal kita boleh buat awal. Lain pada bahasa kita kena pergi pula tu. Ni masa klik di rumah pun sudah jalan klik di rumah. Dia mari awal dah. Nak buat buku 2 baru boleh. Tapi kita beri masa lah. Buku 2 antara 2.15. Masa nak beri awal 2. Kalau nampak kata dia mau duk mari tak minit lagi kita kira 15 minit mula. Sampai ke asar tak ada apa. Itulah kitab tu Mawa'idul Iman hak kita buat terjemahan daripada Mana'il Irfan campur dengan Durrun Nafis. InsyaAllah kitab tu sudah pada menghubung katanya ada. Lepas tu kitab tu dah mau sedia dalam sini kalau tak ada lain lah. Lepas kita hak Mawa'idul Iman tu hak tu bermadak dalam sepanjang kita hak tersobong dulu banyak habis. Lepas tu suruh budak hubung tobok semula. Tobok dulu tu habis dah baca jalan sudah sekali. Pada mau minta nak sambung semula pula jalan kata dah dah. Kita ni tak ada baca apa lagi. Pakai baca rumah lah. Baru
Adalah kita hak-hak kita buat lah. Lepas tu dia kena kita obok. Dia kena kita obok lagi pasal ada berapa buah dah habis dah buat dulu. Dia kena dicat. Hari ni hati ni tak apa. Hati ni tak apa. InsyaAllah. Lepas tu majlis kita tu tamat dulu setakat ini. Sebetulnya yang bermulai yang zuhur dah kita ni deh. Cukup dulu. Maka sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.